Tadi ada. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini Waalaikumsalam. Ya, Tuan. kita sebenarnya nak sembang. Jom sembang santai je dia. Okey. Mhm. Tajuk kita hari ni aku rasa yang sesuai lah. Cerita tentang scam boleh tak? Boleh. Oh, tajuk panas tu sampai ke ketubacuan pun sampai kan tajuk scam. Kan? Sebab bila kita cerita pasal scammer ni kan, scam cerita dia. Bukan kata scammer kan. Kita kata scam ni cerita dia. Ada banyak jenis scam. Kalau kita tengok kan, Betul. scam pelaburan satu hal lah. Cukup banyak cerita dia kan. Banyak orang terkena cerita dia. Terlalu banyak. Scam macam saham satu lagi, lepas itu scam yang lembaga hasil dalam negeri, scam dengan cukai lah, apa di Pos Malaysia yang terbaru, Pos Malaysia ada keluar itu hari di kononnya ada barang sangkut lah kan. Betul. Kata banyaklah jenis scam kan, jenis empat panggilan. Macam ialah kes kedai akaun pun ada. Apa tu scam WhatsApp pun ada sekarang. Itu terbaru jugalah WhatsApp tu ada yang terbaru tapi rasa tak baru jugalah ramai orang terkena. Kan. Transfer duit melalui WhatsApp ni. Tapi itu macam bila kita fikir pasal scam ni cerita dia, balik kita cerita pasal scam kan cerita dia. Masalah je menyebabkan ramai orang scam. Tapi aku nampak contoh lah yang selalu kan dia dapat call daripada contoh lah daripada scammer yang mengatakan dia daripada lembaga hasil lah. Masalahnya orang yang dapat panggilan tu dia cuak semacam pasal apa cerita dia. Kalau dia tak pernah membayar cukai ke ataupun gaji dia B40 contoh dia, kejadah apanya dia nak kena fikir pasal sama lah, kena tangkap lah cerita dia. Dia macam ni sebenarnya Tuan. Ya. Kat saya lah. Hmm. Dia orang kita ni sebenarnya mudah panik. Orang kita cukup mudah panik, cukup mudah cuak bila berkaitan dengan pihak otoriti, pihak berkuasa. Ya. Tak kisahlah polis ke, LHDN ke, Betul. JPJ ke, apa ke, dia bila dah dengar berkuasa dia jadi takut. Tak salah pun takut, usah katakan call macam ni. Kita buat kereta pun kan, kat depan kita tengok polis walaupun kita lesen ada, pakai seat belt, semua complete everything pun kita jual kan. Silap boleh patah balik. Ya, silap boleh patah balik tu juga takut. Salah pun. Kan itu mentaliti orang kita mudah takut. Ya. Dan kita mudah panik. Itu betul. Faham. Kan. Tapi sebenarnya macam inilah cerita dia. Sebenarnya ialah ketidakbukaan minda cerita dia. Dia kena faham satu. Tidak ada urusan yang berkaitan dengan legal, undang-undang, perundangan yang main dengan call aja cerita dia. Dia mesti datang submit dokumen. Saman ke, Sapina ke, apa ke. Dia mesti ada pegawai yang datang. Kena sahkan, cop tanda tangan ke apa. Even kalau surat daripada mahkamah pun dia hantar pakai pos berdaftar cerita dia. Kan? Cerita dia mana ada main call cerita dia. Dia mesti ada orang datang tunggu, cik tanda tangan ni untuk mengesahkan cik dah menerima apa ni yang ni atau dia tak adanya panggilan daripada mahkamah ke, pegawai polis ke cerita dia. Kan kalau katalah ada pegawai polis kata macam ni dia kena buat macam ni tak ada. Dia cerita dia pegawai polis dia akan telefon paling-paling pun dia bagi tahu, cik sila hadir ke balai yang terdekat untuk buat ni, jumpa dengan IO nama ni untuk diambil keterangan. Jadi tidak ada bodohnya cerita dia nak call cik, kami akan sambung kepada pegawai ini, pegawai itu, kepala kotak dia apa cerita dia. Masalahnya kita ni panik macam kau cakap tadi lah kan. Orang rakyat Malaysia ni mudah panik cerita dia. Mudah panik. Bila kita panik tu kita dah jadi black, kita tak nak fikir dah. Kewarasan tu waktu tu dah hilang. Itu sebabnya pada aku. Itulah pada aku rasa kita ni kena bagi pendidikan kepada warga Malaysia. Sebenarnya bukan pendidikan macam mana nak elak daripada kena scam. Bukan. Banyak aku tengok podcast yang bercerita tentang macam mana nak elak daripada scam semua tu. Tak, itu cara terbalik, silap. Sebenarnya kita kena dedahkan pada rakyat kita ni kan, warga Malaysia ni cerita dia. Ialah macam mana scammer berfikir. Yes. Nak solvekan jenayah. Jenayah kena jadi penyedayah. Ya. Macam jadi penjaya buat macam dia. Berfikir cara dia. Ya. Kita kena tahu apa yang penjenayah fikir, apa yang scammer fikir. Dia contohlah cerita dia kan. Contohlah kan. Okey. Contohlah kan. Aku kenal kau. Okey, aku kenal family kau kan, contoh dia. Dari mana dia dapat cara kenal tu? Ada banyak sekarang ni.
sosial media boleh. Dia check melalui sosial media kau, contoh dia. Yes. Dia boleh check melalui padu pun. Kalau dia boleh ada akses kepada sistem padu. Okey, cerita dia. Sebab single sign on, cerita dia, benda tu boleh dibuat. Tak mustahil, aku cakap kau. Sebab aku selalu cakap kau orang, hackers ni ada 3 jenis. Satu ialah hackers yang masuk website, lepas tu dia ubah modified website. Itu biasa, cerita dia. Itu kita panggil script kiddies, cerita dia. Okey, kedua adalah hackers yang masuk, dia curi data, lepas tu dia jual data tu. Okey. Itu normal, banyak juga. Tapi yang paling bahaya adalah yang ketiga. Jenis yang ketiga. Dia masuk dan keluar dan orang tak tahu pun dia duduk berapa tahun dalam tu. Dia duduk, dia tengok apa, dia berapa banyak data dia dah ambil sebagainya. Jenis ni yang paling bahaya. Dia collect segala-galanya. Jadi dia boleh tallykan data satu. Jadi katalah dia dapat createkan profile orang ni. Contoh dia target satu orang ni, dia dapat study the whole profile orang tu. Dia tahu siapa tu, dia tahu orang ni kawan dengan siapa. Katalah dia dapat dia suspek tu, sasaran dia punya phone book. Masuk dia dalam telefon, nombor-nombor kontak. Jadi dia tahu, dia selalu ni kontak contoh Ahmad. Contoh dia selalu kerap kontak Ahmad. Dia akan menyamar sebagai Ahmad, contoh dia. Ataupun dia mungkin tak menyamar sebagai Ahmad, dia mungkin menyamar sebagai adik Ahmad. Dia boleh cakap macam ni. Dia macam ni. Ya, kawan baik tu susah sikit. Kalau adik-beradik dia senang sikit. Contoh macam ni, contoh kan. Okey, dia pun menyamar, dia clone kan, dia clone ke atau tak kisah dia pakai nombor telefon, dia kata minta maaf. Dia hantar mesej sebab dia nombor telefon tu ada, contoh dia hantar mesej, dia kata, minta maaf abang saya Ahmad ada dekat hospital ni, cerita dia bagi tahu kan, sekarang ni memerlukan sedikit dana untuk pembedahan sebagainya. Saya tengah kelang kabut ni, cerita dia. Telefon abang saya rosak, dia kata, cerita dia. Faham tak cerita dia? Sebab accident tu dia kata ni. Yang kita ni kawan, percayalah cerita dia. Okey, aku sebab kita contohnya duduk jauh, contohnya benda tu berlaku dekat dekat Penang contohnya, kita ada dekat JB, takkan kita nak drive sebagainya, kita pun kerja. So dia hantar mesej macam tu, so kita pun okey, tolong hantar bagi duit tu sikitlah, berapa tak kisah. Dia kata dia bagi tahu perlukan duit pembedahan, katalah dia tak 1,500 ke 3,000 5,000, tapi tak apa, dapat 300 pun okeylah, saya collect sikit-sikit seorang, dia kata, dengan kawan-kawan abang, dia kata, cerita dia atau sebagainya. So kita ni baik sangat kan. Orang yang dia ada dua jenis scammer. Satu scammer yang dia akan tekan harga yang gila-gila. Yang ini memang kejamnya lah cerita dia. Tapi lagi satu scammer ni, dia tak kejam, tapi dia sebenarnya kejam juga. Dia makan sikit-sikit cerita dia. Sebab dia makan sikit-sikit tapi ramai. Tapi ramai cerita dia. Okey. Jadi dia hantar mesej, lepas tu kawan kita ni yang dia tadi nak hantar tu duit tu, kata dia nak hantar 300 kan. Dia mesti kontak lagi kawan lain yang kena Ahmad. Kau dapat tak mesej daripada adik Ahmad? Aku dapat juga. Dia minta macam ni, cara cakap macam ni. Lepas tu dia minta macam ni. Oh betul lah tu. Dia kata, apa tak faham maksud aku? Kan? Ataupun dia kata, saya ni adik tiri Ahmad. Kata dia. Tak kisahlah. Ataupun adik ipar Ahmad. Contoh dia. Siapa yang tahu? Kata dia. So dia hantar. Hantar seorang 300, seorang 500, seorang 700. Ada 10 orang gelap. Kata dia. That's what happened. Yes. Okey, tambahan sikit pada yang tadi tu. Okey, dia macam kes kawan aku semalam. Dia agak mencurigakan kalau tak betul-betul berfikir lah. Ya, betul. Sebab dia simple. Hantar balik WhatsApp, pakai nombor orang tu, nombor kawan dia tu. Itu canggih lagi canggih. Itu lagi canggih, dia pakai nombor tu. Contoh nama CA. Kan? CA hantar pada GB. Memang nombor tu nombor CA kan. Beritahu, boleh tak aku sekarang emergency nak pakai duit gini-gini, boleh tak kau hantarkan ataupun transferkan duit ni ke nombor akaun sekian-sekian, bukan kepada nombor akaun CA tapi kepada third party. Member ni percayalah juga sebab kata emergency, dia pergilah transfer ke akaun C ni, kepada CC ni kan. Okey, lepas dia transfer baru dia call CA ni tanya, itu silap lah. Dah transfer duit yang kau transferkan tadi tu, dia dah transfer baru dia tanya CA. Saya kata, bila pula aku hantar mesej kat kau transfer duit 1,500. Dia cakap macam itu benda tergolong dah betul ke? Itu number cloning lah. Number cloning dia panggil. Itu cloning. Yes, itu number cloning. So, kes-kes macam ni agak complicated. Tapi kalau kes macam ni, dia macam kau dia cerita dia, kan, kita boleh pinpoint sebab simple. Sebab dia tak tally. Kalau macam yang aku cerita tadi, dia memang best. Sebab apa dia cerita dia susah orang sebab dia orang yang sama, dia hantar banyak-banyak. Jadi nampak macam realistik.
Dia akan cek dengan kawan-kawan dalam senarai. Contohlah ada 3-4 orang kawan-kawan. Kau dapat tak mesej daripada adik ipar Ahmad je dia? Ada aku dapat semua. Oh, semua benda. Jalan ceritanya sama je. Teks dia pun sama. Dia copy paste je. Oh, itu brutal punya aku cakap kau. Kalau aku sebagai scammer, aku buat benda macam tu. Tak ambil banyak-banyak, tapi banyak orang kena. Dia tak minta, dia kata tak apa kalau macam ni kau kena faham satu mindset orang. Orang kalau satu dia minta satu nilai, orang kata ish kau minta banyak kan, macam tu dia. Tapi sinilah kalau abang tak boleh bagi dapat bagi sikit ke 70 pun tak apalah, dia kata dia kau faham? Berapa yang mampu. Dia guna ayat sentimen. Dia menaikkan keihsan orang, simpati orang. Itu scammer profesional. Itu social engineering punya teknik. Betul. Itu aku cerita kau, itu adalah cara yang profesional. Cerita dia. Cara seorang scammer profesional yang buatlah cerita dia. Jadi that's why aku bercerita, kenapa tak aku bercerita atas dasar program scammer, cara berfikir scammer. Okey, cara berfikir scammer dia macam tu tak? Dia akan menunjuk ke arah di mana dia nak kena createkan simpati orang. Dia ada dua, sama ada simpati, satu lagi ketakutan. Yes. Tapi kalau kalau yang biasa kita jumpa dekat dalam Malaysia ni adalah ketakutan. Yang simpati macam yang aku cakap tadi. Efek ketakutan ni cepat. Efek simpati ni dia agak lama. Tapi impak simpati ni bagus sebab memang ramai orang boleh terkena. Contohlah cerita dia. Dia tunjukkan gambar sakit ke, contoh dia ke hospital ke, cerita dia. Entah gambar tu bila-bila cerita dia. Macam ada satu Mak Saleh dulu, ada satu kes dekat US kan. Satu perempuan tu dia menyamar bahawa dia ada kena kanser. Dia ada berapa time frame untuk hidup lah. Jadi dia bagi tahu, dia bagi list of apa dia nak buat. Dengan umur yang pendek tu, dia nak pergi bercuti, dia nak makan macam ini, dia nak pakai baju cantik. Million, juta dia dapat. Orang bayarkan tiket kapal terbang. Orang tempahkan bilik hotel, orang belikan kek untuk dia. Dan dia semua yang dia dapat tu lavish dipanggil kan. Dia apa kata? Dia simpan koleksi tu. Ya, lepas tu yang jadi kantol tu pasal dia viralkan balik dekat dalam media sosial. TikTok ke apa, tak ingat cerita dia. Dia menunjukkan dia punya lifestyle yang best. Dia naik kapal terbang, dia travel. Wah, tu semua datang daripada duit yang sebab dia tak sakit. Dia createkan dia sakit. Dia orang sakit ni kita faham. Orang yang ada kekurangan ni kita faham. Tapi kau kena faham berbeza antara sentimen orang sakit dengan itu. Jadi scammer ni cerita dia. Kau pernah tengok tak dekat sini cerita dia? Kau pernah tengok tak dekat bank contohnya, dekat pejabat kerajaan contohnya, atau pasaraya, ada orang sorry to say lah, OKU minta something cerita dia. Wah, OKU tu datang dengan van cerita dia, dengan mewah, ambil kutip kan. Dia panggil syndicate. Jadi kenapa benda ni berlaku? Ialah sebenarnya ialah scammer tu dia dah dapat baca dah mindset, pemikiran orang, sasaran dia, target dia. Contoh, scammer yang target B40, dia mesti berfikir cara B40. Dia takkan berfikir cara T20. Tak betul logik. Scammer yang T20 dia akan scam cara T20. Sebab dia target dia. Jadi contohnya pelaburan Mas lah, pelaburan Lombong lah, Penbalak lah, apalah macam mak nenek lah. Jadi dia tahu T20 ni dia nak melabur, dia ada duit, dia kata okey, kita banyak tak ada lah gitu dia. Kan? Kalau kau simpan duit dalam fixed deposit pun paling-paling pun kau dapat 4.2, 4.3, 4.5 lah persen dia kata setahun per annum kan cerita dia. Jadi kalau yang ini kau dapat lebih kurang sebulan dalam 3%, kau tak nak ke? Dia tak cerita nilai besar. Kau bayangkan. Scammer yang profesional, dia tak letak macam yang scammer Cik Ayam yang aku cakap ni, yang letak, oh kau boleh dapat ni sehari 15%, 20%. Itu scammer bodoh, Cik Ayamnya cerita dia. Scammer yang nampak legit ni, dia pandai. Dia create, oh tak banyak. Dia kata tak banyak, dapat. Ya, dia dapat dalam 2% saja sebulan. Sebulan kau kena faham. Kan? Tapi dia kata untuk dapat orang itu, jadi kita letak dalam dana ni macam ni, berlabur macam ni, dia kata. Tapi dia ada masa bertenang 3 bulan. Kau nampak tak dia cakap? Kalau aku lah scammer, aku akan cakap macam tu. Masa bertenang 3 bulan. So, lepas 3 bulan baru dapat 2%.
Tergantung. Masuk tahun kedua dia naik jadi 3%. Orang tengok, oh, naik 3% sebulan. Masuk tahun keempat dia jadi 4% sebulan. Ui, ada peningkatan lah cerita dia kan. Betul. Tak, itu cara scammer yang berfikir, cara scammer berfikir. Jadi orang kaya dia kata, 2% sebulan, 2% sebulan kali 12 ialah 24%. Betul tak kata dia? Betul. Tapi dia lupa yang 3 bulan waktu bertenang tu adalah scammer dah buat duit gila-gila dah. Jadi kena faham, scammer tu dia memang niat nak bagi, bayar 2% sebulan tu confirm. Dia memang niat nak bagi. Tapi masa 3 bulan tu dia dah collect tu, dia dah rolling dah gila-gila. Dia dah rolling banyak-banyak. Tapi katalah pada bulan ke-6 dia tak boleh nak bayar. Faham tak? Kata bulan 6 dia boleh bayar kan. Okey lah tu sebab dia dah bayar dah cerita dia. Kau faham maksud dia? So dia bukan niat scammer ni. Scammer ni asal dia bukan ni intention dia niat nak scam orang. Dia punya. Ini aku cerita tentang scammer professional cerita dia. Ini bukan cerita ini bukan cerita scammer yang B40, M40 cerita dia. Dia asalnya satu yang sah, konon-kononnya sah, tapi dia agak grey scale. Ya, grey area. Tapi dia grey area punya cerita. Tapi bila ketamakan orang yang yang melabur itu menyebabkan dia menjadi satu scam. Dia cerita macam ni. Scammer profesional ni dia tak makan short term. Dia makan long term. Yes. Dia dah siap, dia dah prepare dah. Dia dah plan duit dia untuk melabur selama dia kata 1 tahun atau 2 tahun. Sebab kau kena faham satu. Bila sesuatu scam pelaburan contoh dia, investment ni berjaya membayar pulangan tetap kepada pelanggan lebih daripada 6 bulan, orang dah rasa confident. Orang dah rasa confident banyak. Tapi masuk setahun, orang dah full confident. Mana setahun tu dah dapat dah. Siap orang yang pertama dah dapat balik modal. So dia akan promote dekat orang kedua dan ketiga. Betul. So dia banyak berlaku sekarang ni. BNB semua tu banyak. Malah nak cerita lah. Kalau sebut nanti kan kena saman dengan syarikat tu kan. Aku sebut syarikat emas tu kan. Yang tengah top tu. Cerita dia. Kan. Okay. Tapi aku cerita kau itulah strategi dia. Kalau aku jadi scammer. Kalau aku jadi macam toke dia tu. Aku buat macam tu. Aku laburkan dulu. Katalah aku pinjam dengan syarikat mana-mana. Aku institusi kewangan atau alung 20 juta. Aku taburkan 20 juta tu dalam masa setahun. Tapi aku dah collect banyak. Orang dapat. Aku dapat lah. Dia cerita dengan kawan. Kawan ni masuk 50,000. Kawan ni masuk 100,000. Dia collect, dia running. Memang. Tahun kedua dia masih lagi bayar. Dia masih rugi. Dia panggil macam Grab lah. Macam Grab. Memang mula-mula tahun pertama dia rugi 100%. Okay. Ataupun 6 bulan pertama dia rugi 100%. Lepas tu dia turunkan jadi rugi 50%. Lepas tu naik rugi sampai 25% je. Bila dia dah cukup untung, tak ada rugi langsung. Ready untuk lari. Itu scam level T20. Dia lari tu dengan keuntungan dia 300 ke 400%. Itu cerita dia. Itulah cerita dia. Maksud dia, aku cerita dia keuntungan yang dia terbayar. Tapi kau kena ingat, dia ada 2 jenis. Satu keuntungan yang orang melabur. Satu keuntungan yang dia bayar. Pasal aku dia tak perlu bayar dah. Dia tak perlu bayar dah. Duit untuk bayar tu datang daripada duit yang dah ada tu. Kau faham? Jadi duit yang masuk tu adalah duit free. Cerita dia. That what happen dengan contohlah. Aku boleh sebut ya nama-nama company yang dah bungkus. Dia Geneva lah. Apa-apa mak nenek segala-galanya. That's reality. Dia tangkap T20. Contohnya macam pelaburan yang kita cerita tadi, pelaburan emas yang tengah viral sekarang ni, tengah kecoh tu. Dia bayar, memang bayar cantik untuk berapa. Aku ingat lagi, dia orang invite aku untuk benda ni, presentation. Aku dengar masa tu sambil aku drive tu. Aku drive kereta. Sepanjang aku drive sampai ke KL tu, dia punya meeting online. Jadi aku dengar meeting online tu, aku siap gelak sepanjang perjalanan tu. Aku siap kira berapa persen dia punya investment punya value, nilai. Dia punya dalam network dia. Aku kira total 35 bang. Maksudnya 35% kau nak lambat dalam market untuk bayar commission saja. Kau berapa margin kau? That's why aku cakap. That's why owner syarikat yang ni, yang aku cerita, yang tengah top sekarang ni, tengah panas sekarang ni, cerita dia kan. Dia buat macam tu, tak apa, dia kata. Tahun pertama tak apa, rugi. Cerita dia. Benda tu berlaku sebelum PKP tu, aku ingat lagi. Aku drive tu masa tu kan, cerita dia. Jadi, bila orang cerita, aku siap gelak lah. Aku cakap, tak, aku selalu berfikir cara scammer berfikir, cerita dia.
Jadi kalau aku jadi scammer, apa aku buat? Aku tak apa, aku laburkan dulu duit. Tak apa. Lambat dulu. Tahun pertama atau 6 bulan pertama. Dah orang rasa seronok, dia akan cerita dengan kawan. Tambah pula kalau boleh, pembayaran komisen mesti real time. Walau weh. Tapi cara yang tabah dia lah, sistem dia tak pro. Aku pernah jumpa yang lagi pro. Yang sistem dia kau kena request untuk withdraw. Kau faham tak? Yang sistem dia ni. Tapi aku pernah jumpa dan aku pernah kenal scammer yang buat auto withdraw, bos. Cukup masa auto withdraw. Cukup time dia automatic. Pukul 8 pagi. 8 pagi hari Ahad confirm masuk dalam akaun. Juta, bos. Tak, dia transaction dia satu hari transaction kira pada hari pembayaran yang seingat aku lah. Lebih kurang dalam, kalau tak silap aku lebih kurang dalam 3 juta lebih. Payment. Satu hari payment 3 juta. Payment commission, bos. Payment commission dia. Dia punya connection berapa? Jangan tanya. Sebab aku menganggarkan dia ada lebih kurang dalam 1,000 lebih klien masa tu. Itulah aku cakap 3 juta je tu dia. Kalau dia ada lebih, kau tak tahu lah berapa kan. Agak-agak cerita kira. Tapi kenapa menyebabkan lagi ramai masuk sebab sistem dia automatik, kau tak happening. Tak payah request. Nak tunggu ke automatik bayar. That's why aku ceritakan kau yang itu memang ramai orang masuk sebab orang cakap commission 10%. Automatic payment. Dia selalunya kalau waktu orang lain automatic withdraw dalam e-wallet. Betul. Ini tak dalam akaun. Terus. Kau boleh cairkan terus. Macam dapat gaji bulanan tu. Ya, macam sistem pembayaran gaji dengan kaki tangan kerajaan atau tu. Potongan bank automatiknya. Baik itu dia. That's why aku cerita dengan kau. Dan aku pernah jumpa juga satu group of scammer. Dia orang buat satu skim lah dulu. Kan? Aku berkawan dengan ramai scammer-scammer ni lah cerita dia. So aku tahu daripada sikit kan. Itulah satu skill lah cerita dia. Aku suka berkawan dengan dia orang sebab dia orang memberikan aku pemikiran something dia cerita dia. Satu scammer ni cerita dia simple je. Dia simple, kau tahu macam mana? Dia guna skim apa ni? CJ simpanan premium. Kau mesti terkejut je. Tak, dia cerita macam ni. Dia CJ simpanan premium macam ni. Macam ni cerita dia. Okay? Orang masuk dalam sistem dia. So dia bayar lah. Dia bayar pada orang. Dia labur lah kononnya. Tak kisahlah labur macam mana. Wallahualam, kita nak tahu lah cerita dia. Tapi biasanya rolling macam tu sajalah. Tapi dia bayar kepada orang melalui CJ simpanan premium. Dan itu kira awak model lah sikit. Tapi sebelum dia ni ada satu lagi tim yang aku pernah kenal pada tahun 1995 sejak 96. Yang itu cara lain. Dia bayar pakai money order. Oh, zaman tu masih famous dengan money order. Jadi kau dapat sekeping money order tu. Dia bayar, dia beli wang pos dekat apa banyak. Contoh dia nak bayar komisen RM50, dia akan post kepada orang tu direct. Jadi orang akan dapat, orang seronok. Zaman tu tak ada online banking dan sebagainya. Tak ada yang canggih-canggih. Bukan tak ada online banking, ada online banking tapi tak canggih macam yang sekarang lah dia. Jadi orang dapat begitu pun dah kira seronok. Kau tahu yang join program yang dia ni, kita kau program RM30 ni, saya ingat aku RM36 kata dia. Budak kilang dekat Ipoh. Kilang Unisem, Kasem, semua kilang elektronik. Budak-budak perempuan. Yang best tu, kepala-kepala ni yang, tapi bertahan lama, lebih kurang dekat 6 tahun. Lebih kurang. Bagusnya satu je lah. Dia punya owner dia bagus. Aku seorang pakai kopiah lah. Aku panggil Haji je dia. Kan? Bagusnya sebab dia punya tujuan dia tu ialah nak sama-sama nak memudahkan orang, dia punya rakan-rakan dalam network dia untuk berkahwin. Jadi tabungan kahwin dipanggil. Adalah pernah dengar lah dulu. Dia konsep dia macam main kutu lah.
Macam main gotu. Tak, jadi kenapa scammer dia akan study apa keperluan orang. Contoh sini cerita contoh. Kalau aku sekarang ni kan. Okey, aku sekarang ni katalah aku ni scammer kan cerita dia kan. Okey. Apa yang aku boleh buat dengan apa yang orang perlukan sekarang ni. Okey. Sekarang ni tak lama lagi akan ada beras Madani. Okey. Kenapa aku tak boleh buat satu sistem dipanggil program Madani? Program Ihsan Madani contoh, tak kisahlah apa nama mak nenek lah cerita dia. Di mana? Okey, macam mana nak buat? Kalau nak buat cerita. Okey, macam mana nak buat? Bukan ajar orang tapi macam mana scammer berfikir? Dia tahu orang perlukan apa? Orang perlukan beras. Orang perlukan gula. Betul? Orang perlukan ayam. Okey? Orang perlukan ikan mungkinlah kalau tu susah sikit lah ikan. Okey, ayam orang perlukan ayam. Minyak masak telur cerita dia. Yang masalah telur. Kawalan sebut ni. Okey. Barang kawalan. Okey, aku tak nak tengok dalam bentuk yang terlalu besar. Kita ambil dalam satu tempat je. Kita dekat Gombak saja kita cerita. Okey? Kalau aku nak buat program scam dekat situ, tak, asal bukan scam, asal dia niat baik nak bantu. Kau faham tak? Ihsan Madani dipanggil. Jadi, aku ajak program. Kita sama-sama buat satu program. Kita kata masuk sini, setiap orang cuma bayar RM100 aja sebulan. Jadi, dalam RM100 sebulan, dia dapat beras, barang-barang tu lah, barang tuan tadi. Tapi cukup, tapi tak adalah cukup untuk apa kegunaan sebulan. 100 yang apalah banyak dapat sebulan, betul tak cerita dia? Betul lah, seminggu pun tak dapat. Yes, betul. Jadi tak apa. Jadi orang rasa dia legit. Sebab apa orang kata 100 aku dia dapat barang. Wah, orang tak rasa halat sebab apa? Kalau aku hilang pun RM100 je. RM100 dah aku dapat barang. Aku dapat barang. Itu dia. Betul. Tapi kau kena ingat. Dia ambil barang. Lepas tu dia deal dengan syarikat pemborong. Dapat harga satu harga. Dia hantar. Okey. Tapi kau kena ingat. Orang ni akan ajak orang kawan lain. Dia siap bagi cakap. Okey, kalau kau ajak kawan untuk join, kau masuk, kau akan dapat satu bekas telur 10 biji. Tambahan 10 biji. Cerita telur je cukup lah. Cerita dia. Kan? Orang mesti seronok. Aku dapat tambahan RM10. Ajak kawan tu masuk RM100. Dia tiap-tiap bulan dia dapat barang bernilai RM100. Dia kata nilai barang. Tapi dapat telur 10 biji. Cerita dia tambahan untuk dia. Kau faham tak? Memang kau faham, macam mana dia nak bagi barang RM100 tapi dia bayar tu. Kau kena ingat, orang tetap bayar tiap bulan RM100. Kau faham? Tapi barang yang dia hantar tu tak semestinya pada harga RM100. Mungkin dia dapat total dia boleh hantar kat orang tu RM80 je. Tidak untuk kat situ. Betul tak cerita dia? Betul. Jadi benda ni memang orang cakap kecil, ambil masa yang lama. Okey, aku cerita kau. Betul kecil. Tapi kalau ada 10,000 orang masuk. 10,000 kali dengan RM100 tiap-tiap bulan. 10,000 kali dengan RM100 tiap bulan dah. Berapa dah tu? Berapa? 10 dengan 100, 1 juta. 1 juta. Kau tahu tak? Dia nak bayar dengan pemborong tu bukan dia pakai duit dia. Dia boleh overdraft dengan bank. Betul. Boleh dapat kredit lagi bersyarikat. Ya. Syarikat kredit 45 hari. Tambahlah pula dia buat pula tu atas dia tanpa pengetahuan ahli-ahli member dia, kan, dia create satu koperasi atas nama keluarga dia. Jadi ahli keluarga dia sebagai semua jadi AJK, ahli lembaga koperasi dia. Kau faham tak? Tak salah dari segi undang-undang. Sebab dia membantu sesama koperasi. Nak lagi best lagi dia daftarkan grup ni grup yang maksud untuk mengelak daripada mengambil akta mengambil deposit ni, kan dia daftarkan bawah. Jadikan ahli koperasi. Bukan koperasi, dia jadikan ahli persatuan. Pertubuhan lagi ahli kan. Tak ada masalah. Nak kena pergi koperasi akasa semua dia tu pula kan. Sama juga dia pergi SSM juga semua betul, pergi koperasi dengan itu. Tapi dia punya proses lebih kurang sama, tapi dari segi legal sebagai pertubuhan dia boleh dia boleh meminta dia punya fee dia tu. Dia boleh dapat deposit. Kau kena faham. Pertubuhan, koperasi dia boleh charge fee cerita dia.
Kalau pertubuhan contoh dia charge RM100 dan dia bagi keuntungan balik. Bila orang check dengan lembaga apa ni nak check kan, SPRM nak check, nak semak. Betul saya orang tu masuk RM100, saya bayar RM100. Barang nampak RM100. Tak salah. Tapi aku cerita kau, 10,000 orang, tapi benda ni penat lah, leceh lah sebenarnya kan. Tapi nak handle betul. Logistik dan sebagainya. Tapi kau bayangkan kalau 10,000 orang, dia ambil untung RM10. Sebulan. Kau kena bayang. Setiap bulan dia ambil 100. Dia dapat 100,000 bos. Kena faham. Dia tak perlu bayar RM100 punya nilai barang sebab dia kena ada kos operasi 30%. Betul. Ada 70% lagi kat situ. 70% ni sebenarnya yang dia sepatutnya hantar. Kau faham tak? 70. Kalau dia hantar lah 60% pun, SPRM tak boleh nak profil kata dia ni salah. Cerita dia. Kau faham maksud aku? Di situ kelemahan dekat SPRM. Cerita dia. Sebab dia buat atas dasar NGO, non-governmental agencies, organisation. Kau nampak tak? Itu scammer. Scammer dia fikir. Dia macam aku cakap, scammer ni dia fikir short term dan long term. Katalah aku sebagai scammer, aku jenis fikir long term. Kalau aku nak lari pun lepas 3 tahun. Okey. Aku ceritakan kau. 100,000 sebulan. 12 bulan ada 1.2 juta. 1.2 juta. Kan dengan 3 tahun, 3.6 juta. Letak dalam fixed deposit sikit. Fixed deposit sikit, cerita dia. 3 juta kalau kau tak dalam repo, berapa dah banyak boleh dapat, cerita dia. 0.025% per daily. Per daily, cerita dia. Tak apalah. Dia ada banyak instrumen lagi. Instrumen pelaburan yang lain yang lebih legit, cerita dia. Kan? Tapi kalau dia nak kontrol nilai, dia beli emas betul dia. Dia dapat sebahagian. Itu yang what happen dengan satu NGO yang terlibat macam tu kan. Dia collect, cerita dia. Nak lagi menarik, nak lagi orang rasa seronok dengan dia punya team ni, apa pelaburan ni, nak bagi cantik orang lagi seronok. Nak tahu macam mana cara dia? Setiap bulan, owner yang pengendali ni, dia akan anjurkan kempen bersedekah dekat rumah anak yatim, rumah tu. Jadi ahli-ahli yang join ni rasa seronok lah, bagus lah ni, dia ni bagi kat situ, lepas tu dia bagi sedekah. Itu lagi satu sentimen bang, sentimen agama tu. Betul. Sentimen agama, sentimen kemasyarakatan, itu satu lagi teknik yang memang menarik lah. Memang menarik. Itu scammer. Scammer ni cerita dia dapat study, dia akan study, bukan dapat, dia memang study innocence orang. Orang punya sentimen, orang punya emosi, dia ni main dengan psikologi. Duit tu memang matlamat dia duit. Betul tak? Matlamat dia duit. Tapi dia bermain dengan psikologi. Okey, kalau dulu-dulu, bukan dulu-dulu, sampai sekarang ada. Orang gunakan elemen agama. Okay, kau ada banyak dosa ni, cerita dia. Kalau aku jadi scammer agama, aku nak bercakap, kalau aku jadi scammer agama, aku akan cakap, kau ada banyak dosa bang. Cara nak tebuhkan dosa kau kena bayar zakat kepada persatuan. Kita akan bersihkan harta kau. 2.5%. Kau kena bayar zakat kepada entiti. Jadi orang ni nak bersih. Banyak orang kaya-kaya dalam Malaysia ni, mereka rasa mereka banyak dosa tau. Sebab dia banyak rasuah sebagainya. Kita tahu. Jadi dia orang takut, alah bertakat ni berapa persen lah, cerita dia. Syekh, ustaz cakap Arab, anak intal, lepas tu salawat 10 kali. Setiap kali cakap je, setiap 2 kali patah perkataan cakap salawat. 2 kali patah perkataan cakap salawat kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cakap-cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh percaya pakai kopiah, pakai celak mata semua. Tasbih kat tangan. Tasbih besar-besar kat tangan, gitu dia. Kau nampak tak? Orang banyak dosa bang. Lepas tu dia mindset itu kalau yang jenis nak fikir duit. Kalau yang fikir perempuan pula, dia kata engkau ni banyak dosa ni, kau dah berzina dulu sebagainya, jadi untuk bersihkan dia kau kena tidur dengan ustaz-ustaz ni ke, cerita dia. Bang, semua orang ada dosa bang, cerita dia. Itu scam celaka nama je, cerita dia. Tapi apa yang aku cakap kau itu benda berlaku bukan kerana scam apa tak, sebab orang scammer dia study. Dia akan study cara orang. Dia duduk dekat pasaraya. Contoh, dia duduk kat pasaraya, dia tengok macam mana orang beli barang. Macam mana keperluan orang. Dia duduk dekat media sosial, dia tengok
Orang ni banyak hantar anak pergi tuition. Dia buat scam tuition. Betul tak? Tuition online. Itu belum lagi projek baju sekolah tu. Tak, macam mana cakap tadi kan. Dia tahu. Contoh macam projek baju sekolah kan. Aku pernah cerita dengan kau dulu kan. Tak apalah, itu boleh jadi scam juga dah, tapi tak apalah cerita. Tapi kau bayangkan, okey, cerita dia kan. Macam cerita lah. Benda tu tak boleh nak cerita dekat sini lah. Public sangat benda ni kan. Okey, tak apa. Maksud aku scammer ni dia akan berfikir apa keperluan orang? Apa masalah orang? Kan? Apa ketakutan orang? Apa kehendak orang? Kan? Contohnya macam cakap tadi, berapa ramai orang takut nak mati dia sebab banyak dosa. Jadi nak tebus dosa. Betul. Kan? Contohnya tak lama lagi puasa. Kan? Puasa kan? Katalah ada orang buat badal puasa. Ada yang sanggup bayar bos cerita ni. Sebab apa? Aku cerita kau. Kau jangan, benda ni memang kita kadang-kadang kita fikir gelap tau. Tapi scammer dia akan fikir, oh benda ni pulang cerita dia. Contohnya cerita macam ni. Umrah tu sunat. Kau tahu tak? Umrah tu adalah satu ibadat yang sunat. Kau buat boleh, tak buat pun tak apa. Tak ada isu. Memang haji tu wajib. Tapi kalau tak boleh buat pun, tak mampu buat pun, tak ada masalah juga. Tapi ada orang, ustaz-ustaz lebay buat program badal umrah. Kau tahu tak? Adalah beberapa orang kawan aku yang terlibat. Ustaz-ustaz ni, aku malas nak sebut nama cerita dia. Itu hari dia keluar dalam posting Facebook dia orang, Twitter dia orang sebagainya. Package umrah, badal umrah. Kepala otak dia mah cerita dia. Aku nak maki je dalam ni. Sorry. Dalam podcast ni sepatutnya aku tak boleh maki orang. Tapi aku terpaksa maki cerita dia. Ibadat umrah boleh ada. Bang, ibadat tu umrah tu sunat. Yang kau pergi bayar dekat ustaz-ustaz suruh nak buat benda yang sunat. Macam ada apa cerita dia? Itulah cerita dia. Aku cerita dengan kau. Kalau aku buat program, katalah aku buat program badal solat. Berapa ramai orang tak solat bang cerita dia. Yang tertinggal solat, nak cover balik. Kena ingat. Okey? Kalau pada solat fardu. Sebab kena ingat satu. Kan? Solat sebenarnya tak ada qada. Kau dah tinggal-tinggal je lah cerita dia. Kau minta ampun dengan doa je. Sebab tak ada pun qada-qada ni cerita dia. Tapi kalau kau nak buat, lantaklah cerita dia. Tak ada sebenarnya. Sebenarnya tak ada istilah qada. Tapi kalau kau rasa selepas kau buat zuhur, kau buat lagi sekali zuhur untuk cover mana tahu dulu. Moga Allah Ta'ala terima. Itu yes, betul cerita dia. Itu kau buat atas dia kau rasa kau banyak dosa cerita dia. Tapi sebenarnya tidak ada. Tak? Solat qada ni tak ada cerita dia. Sebab orang sudah tinggal, Allah akan kira yang kau tinggal tu cerita dia. Tapi kalau kau buat balik lah, contoh waktu zuhur, kau buat untuk waktu zuhur punya 2-3 kali rakaat lagi untuk buat qada, kau tak tahu bila kan. Itu inisiatif sendiri, tak salah. Ibadat ni contohnya, aku pernah jumpa orang dan juga ramai yang aku tanya, dia orang buat lepas dia solat wajib, automatik dia buat solat sunat taubat. Sebab apa? Dia rasa dosa sentiasa. Jadi kita dah banyak dosa cerita dia. Jadi dia taubat. Satu hari dia 5-6 kali. Kecuali waktu asar lah. Waktu asar tak ada lah solat sunat kan cerita dia. Yang lain dia solat sunat taubat. Even dia bangun solat duha contoh dia kan. Dia bangun solat duha, lepas solat duha pun dia buat solat taubat lagi. Kau nampak tak? Tetapi kau kena ingat, orang-orang yang banyak dosa ni, kau boleh manipulate kepala otak dia. Kau ni banyak dosa. Kau duit kaya banyak ni. Tak boleh ke bersedekah? Dia tak sebut bersedekah. Kau zakat, harta kau bersihkan sikit. Ya, aku tak sempat lah nak menguruskan zakat. Aku nak pergi sana, nak bagi majlis zakat. Tak apa, bagi aku uruskan. Itu teknik strategi dia. Dia jadi pengurus zakat. Cerita dia. Pengurus zakat bagi pihak-pihak tu. Jadi tak salah dia ambil 30%. Nampak? Dari segi legal, undang-undang, SPRM, contoh dia, tak boleh nak salahkan dia. Tak boleh nak mengatakan dia ni manipulate duit. Tak ada. Dia ambil 30% NGO servis. Pengurusan. Apa isu dia? Dekat mana money laundering? Orang tu bayar zakat. Saya tolong uruskan. Dia bayar kepada saya untuk saya uruskan. Saya tak ambil deposit. Dia bayar zakat kepada saya. Buatlah receipt. Bayar zakat ni. Saya uruskan. 30% dah makan. Dia just ambil duit daripada pihak A, hantar kepada pihak zakat. Itu kalau betul dia hantar kepada zakat. Itu kalau dia hantar kepada pusat zakat. Kalau dia hantar pada tahfiz mana-mana ke apa yang kata
Tahfiz tak layak untuk dapat zakat melainkan di bawah apa ni, yang bawah pendidikan kan. Okey. Tapi yalah, macam cakap lah cerita berapa persen sepatutnya dapat. Tapi kena ingat, udahlah 30% dia boleh collect. Kena ingat, bila sebut perkataan zakat, 30% dia boleh ambil tau, yang ikut pengurusan yang biasa tu. Tetapi dia boleh ambil 1/8 daripada nilai zakat tu. Ialah sebab asnaf. Amin Lin. Asnaf Amin. Kau nampak tak? Aha. That's what happened sampai ada satu negeri tu, aku tak nak sebut nama negeri tu dalam Malaysia. Aku duduk di negeri yang di tempat lain, jauh daripada negeri tu, tiba-tiba ada seorang ni, pengurus zakat, dia bagi tahu, cik kalau nak berzakat harta sebagainya, cik boleh zakat dengan lembaga zakat ni, kami uruskan. Wah, je. Kau tahu tak, dia dapat komisen 25% daripada apa yang kita. Bila aku cek, oh jauh ni, kau dah luar. Sebenarnya zakat, untuk zakat tu, zakat yang mana dia panggil tu kan, kau kena bayar di tempat kau. Kerana cari rezeki. Contohnya, kau cari rezeki. Bukan saja Monstatin, kau cari rezeki. Kata kau cari rezeki dekat Selangor. Kau wajib bayar dekat Selangor. Kau bukan bayar kat KL. Tidak contoh. Kau duduk dekat KL, tapi kau kerja kat Selangor. Kau faham? Kau makan gaji kat Selangor sebagainya, tapi kau duduk kat KL. Kau bayar kat Selangor, bukan bayar kat KL. Sebab itu tempat kau cari rezeki. Bukan tempat kau menetap tu. Cerita dia. Tapi boleh je sebenarnya. Tapi macam ini, negeri jauh. Di utara. Tak nak sebut nama. Cerita dia. Kata kau bayar dekat Johor. Cerita dia. Kau faham maksud dia? Zakat. Dia cross boundary yang terlalu jauh. Cerita dia. Tapi kenapa kau kena bayar? Cerita dia. Macam aku tengok dalam iklan dalam radio selalu. Zakat apa Johor. Wakaf Johor. Kenapa? Bagusnya kita berwakaf sebagainya. Kenapa aku nak wakaf kat Johor? Aku duduk kat Selangor. Contoh dia. Aku kat orang Perak. Contoh dia. Gila apa nak pergi wakaf dekat Johor, sedangkan negeri aku berapa ramai orang yang. Tapi kau kena ingat, bila aku sebut scammer ni macam-macam orang agama pun boleh jadi scam. Scam ni tak ada orang kata boundary. Tak ada pada golongan tertentu. Yes. Tak ada sempadan. Semua tak ada sempadan. Kau tahu tak dekat Amerika, scammer tu dia jadi preacher tu. Preacher yang cakap pendakwah. Siap ada jet, siap ada masif dia collect orang sumbangan orang bagainya. Lagi satu yang paling kelakar sekali scammer ni ialah paling best sekali tau. Cerita dia. Ini aku sendiri tengok. Masa tu ada aku dekat Masjid USM Kubang Krian. Dalam USM ada masjid. Okey. Dia punya ni lah, Kubang Krian Kelantan. Wife aku sambung belajar kat situ. Aku hantar dia. Aku lepak kat situ satu masa tu. Tiba-tiba pagi tu aku tengok ramai orang dekat dalam surau, dekat dalam masjid tu. Sebabnya ada satu ustaz ni dia buat perawatan Islam. Okey, buat perawatan Islam, dia jual air putih dia, lepas tu air bidara lah cerita dia, tak kisahlah. Lepas tu dia katanya budak orang tu datang tu kan, siap berjerit-jerit lah perempuan lah lelaki dia. Dia tak pakai alas pun tu tak cerita dia. Untuk sentuh perempuan dan sebagainya tu. Satu hal lah aku nampak macam nak rasa nak terajam dan pijak aku cakap kau, cerita dia. Aku tuan-tuan masa ikut aku dah makan lutut dah ustaz tu, cerita dia. Tapi sebab yang aku marah tu ialah pasal apa? Siap ustaz cakap, oh ni syaitan ni, jin ni dah masuk dalam ni. Kepala otak kau duduk dalam masjid, bukan kat luar, kat koridor, dalam kawasan masjid tu, dalam kawasan solat tu, ruang solat tu, belah belakang, dia buat program tu. Dia cerita jin masuk, jin tu monta-monta lah setan. Aku duduk pening juga cerita dia. Dah lah, bukanlah kata dalam masjid tak ada jin, tak ada setan, cerita dia. Tapi agak-agak lah kan, kalau nak bercerita pun kan. Itu aku rasa aku nak bagi lutut kat ustaz tu cerita. Tapi ramai sangat, masa tu ramai orang. Kalau tidak aku terpaksa bergaduh dengan terlalu ramai orang. Kalau ustaz tu saja memang aku terajang, cerita dia. Memang aku terajang kepala, cerita dia. Sebab aku pernah terajang satu kepala bomoh. Ni cerita pengalaman. Dekat Tronoh ni ada satu kawasan Tronoh, USM Tronoh. Kan sebelah tu ada satu taman lah, taman maju rasa. Bukan dekat area Tronoh situ dia. Jadi malam tu aku diberitahu oleh kawan-kawan masa tu aku ada kerja kat sana. Dia orang kata ada bomoh dah datang rawat sebab masa tu ada kejadian hantu raya sebagainya lah. Jadi apa mak? Jadi bomoh datang dia collect duit. Aku dengar tak silap dia dibayar RM3,000 lah. Orang kampung sebab takut ramai orang mati lah apa sebagainya. Jadi kematian tu memang dah mati dah patutnya.
Tapi disebabkan pada jadi pada masa tu, jadi orang sabitkan dengan hantu rayu, gangguan hantu rayu dan sebagainya. Ramailah. Tiba-tiba pada satu rumah ni aku tunggu. Aku nampak lah, aku lepak situ dengan member. Aku bawa apa ni? Kayu, tongkat, satu tongkat semanggu aku bawa. Aku ada tongkat semanggu kat kampung. Aku pakai ganti suara je. Tiba-tiba bawah ni tengah tu, kononnya macam dia membaca mantra dan sebagainya. Jadi dalam rumah ni ramai orang. Aku pula uji kan, aku baca ayat apa ni, ayat kursi kan, ayat ruqyah dalam ni, aku lawan dia lah. Lepas tu dia buat macam konon dia macam kena rimau lah, sampuk rimau lah. Tiba-tiba kan, ni rumah kampung lah, rumah kayu kan, cerita dia. Dia dalam keadaan dia duduk apa ni, macam apa, meniarap apa, bukan meniarap apa, membongkok macam tu kan, cerita kan. Berkaki empat membongkok kan, tiba-tiba dia melompat. Macam mangkak tu, dia melompat nak pergi ke arah tingkap tu, nak keluar tingkap. Tak, dia lompat ke arah tingkap tu. Jadi kau tahu apa aku buat dekat skamer ni, cerita dia. Aku terajang rusuk dia boh, cerita dia. Terlentang kat situ tu, jatuh atas tingkap tu. Terjelepuk ke bawah tu, cerita dia. Kepala dulu. Lepas tu bila aku keluar, aku pijak-pijak dia. Lepas tu orang datang kumun. Toh, tadi ada rimau, aku nampak rimau je. Orang pun percayalah cerita dia, aku gelak tu. Betapa kau tahu tak, bila orang yang kena scam ni, dia tak boleh nak berfikir panjang, natural. Tak boleh berfikir rational. Jadi orang yang kampung ni dah kena scam, cerita dia. Bayar kat orang tu, cerita dia. Jadi aku siap gelak. Jadi aku cakap, aku nampak rimau dia tu dah lari sedang. Jadi aku nak pijak, aku nak terajang. Patah tu lah rusuk hospital, bos. Mamat tu. Aku siap gelak je. So, bodoh tu sungguh. Lepas tu aku ajar lah cerita dia, aku ajar. Benda-benda ni ngarut je. Aku cakap, baca je ayat Quran, buat solat hajat, buat apa ni. Solat hajat je buat jemaah. Solat hajat sendiri ya, cerita dia. Kan? Nabi tak pernah anjurkan solat hajat jemaah. Aku cakap, solat hajat sendiri. Itu satu scam juga, cerita dia. Hajat masing-masing. Hajat masing-masing. Tak sama. Aku hajat nak, contohnya, aku hajat aku nak kaya cepat. Ada orang ni hajat dia nak bini 2, 3. Ada orang nak, cerita dia. Which one lah cerita dia hajat. Mana sama kau cerita dia. Jadi itu pun satu scam juga. Berapa ramai orang buat scam. Lagi satu, tidak sebab apa? Sebab macam balik kita cerita tadi, ialah scam ni berlaku kerana kita ni tak dapat berfikir secara waras. Tak dapat berfikir secara, jadi scammer ni dia dah nampak kelemahan kita. Kelemahan sasaran dia. Katalah, ni cerita. Kata, aku anggap ahli politik ni semua scammer. Sebab dia dapat berjaya manipulasikan orang-orang yang menyokong dia. Semua. Tak kisahlah belah mana sekalipun, ahli politik adalah scammer pada aku. Tak? Sebab apa? Okey. Pada satu masa dia kata, okey, kita nak kena, ekonomi kita teruk, kita perlu satu sustainable, sara hidup yang bagus, cerita dia. Kerajaan yang ada sebelum ni tak bagus, cerita dia. Tapi bila dia naik, dia scam. Sama je itu, cerita dia. Tak nak sebut lah, cerita dia. Whichever, sama daripada dulu sampai sekarang. Kalau tukar 10 kali apa ni, pemimpin sekalipun, cerita juga. Tak, aku bukan nak cerita pasal politik. Tak. Ini aku cerita mindset scammer. Mindset scammer ni dia dah boleh baca dah. Okey, mari kita tengok sekat scammer pendidikan pula. Ini best juga sini, scammer pendidikan. Kau perasan tak kadang-kadang kalau masuk pasaraya cerita dia kan, tiba-tiba ada satu booth dekat pintu masuk tu dengan pintu keluar tu. Itulah satu pintu masuk dengan pintu keluar yang ada. Tiba-tiba dia buka booth kat situ. Dia jual produk pendidikan untuk kanak-kanak. Grolier lah apa macam mana ni. Dia akan tahan semua orang, bos. Kita bagilah macam-macam alasan pun macam-macam lah. Jadi, kalau aku nampak benda macam tu, aku nampak dia berjauh contoh dia kan. Masing-masing jalan masing-masing lah macam tu. Sebab benda ni berlaku baru lagi. Baru 3-4 hari sudah. Anak aku berjalan, anak aku yang sulung, umur 23 tahun. Dengan anak aku yang umur 6 tahun, berjalan sekali. Dia pegang tangan adik dia. So, orang ingat dia ni adalah, ini mak dia dengan anak dia. Jadi, dia orang promote benda tu. Anak aku siap gelak dia. Apa? Sebab aku cerita macam inilah. Dia nak cerita bahawa, kita gunakan sistem dia, anak boleh pandai bahasa Inggeris, sebagainya. Aku cakap kat mamak tu simple je. Anak saya tengok TV daripada kecil. Tengok YouTube. English punya program. Anak saya lagi fasih berbahasa Inggeris daripada you. Kau cakap kan? Sebab aku mengamalkan bahawa sistem tu. Tak, aku mengamalkan sistem sebab aku tahu dia dulu. Pendidikan melalui TV ni berkesan. Kau tak boleh bayar pun sebenarnya, tapi kau kena carilah channel-channel yang betul. Itu dia. Channel bagus. Ada banyak channel-channel yang bagus.
Contoh macam Blippi contohnya. Janganlah tengok kartun-kartun bodoh situ dia. Kan? Kena kita ni adult ni, orang dewasa ni yang pilihkan untuk dia orang. Selectkan untuk dia orang. Bukanlah kata Upin tak bagus, tapi tak banyak education dalam dia. Dia banyak lebih kepada adab dan juga berkawan. Yes, dalam cerita Upin. Kan, buat itu dia lebih kepada fantasi, tak boleh cerita dia. Tapi kita kena cari satu yang educated. Macam aku cakap Blippi tadi. Blippi tu dia ajar sains, dia ajar matematik, dia ajar macam-macam. Contoh yang paling simple lah, paling bodoh sekali orang kata kan. Ambil Sesame Street pun dah cukup lah. Tapi orang banyak mengambil kesempatan atas benda tu. Kau kena faham. Scammer tadi. That's why scammer ni aku cakap aku. Cakap apa bidang yang tak ada scam? Tak ada scam. Itulah reality. Kan? Tapi balik tadi, adakah kita akan hilang dari segi kekuatan kewangan atau harga diri maruah yang kena scam dengan tu habislah kena rogol lah apa sebagainya setengah-setengah sikit. Kes kononnya kena berubat contoh dia ni ada saka duduk dalam. Banyak kes bomoh-bomoh bangang gitu dia yang mengambil kesempatan mencabul dan sebagainya. Betul tak? Itu scam juga, satu bentuk scam. Scam orang politik jangan cerita lah. Jadi apa lagi yang scam yang kau rasa yang kritikal? Apa yang kita boleh fikirkan? Macam mana kita nak mengelakkan scam ni? Kira macam cakap tadi, first whatever it is, nak kena boleh mengontrol ada kalau perkataan dia, kontrol emosi lah, kontrol kita punya panic kita tadi tu. Then at the same time, dia tak boleh too good to be true. Tak ada too good to be true. Too good to be true. Such thing lah, no such thing benda tu. There's no such thing. Betul. Jadi contohlah macam pelaburan contohnya kan. Contohnya, Encik beli minyak enjin ni, Encik boleh. Aku paling kepuasan tak ada satu lagi jenis scam. Ialah, Cik, Cik datang kat kereta kita datang, dia spray something, dia cuci, hilang lah calar lah sebagainya tu. Tapi bila kita balik rumah, kita pakai benda yang kita beli tadi tak menjadi. Lepas tu kau nak cari balik dia tak jumpa dah cerita dia. Memang kot. Selalu kat parking tu. Yeah. Sebab kau kena faham, spray yang dia pakai dengan spray yang dia jual berbeza walaupun nampak sama. Kau faham maksud dia? Aku dah kena bawa cerita dia. Selalu tengok dekat parking tu kata malas lah. Yeah. Kalau dia kata nak test dia buat okey. Biasanya abang ipar aku lah. Dia akan suruh spray kat sini. Dia dah test kono-kono kan. Cantik dah kata. Nak lah abang. Kita scam balik kan. Apa yang spray tu kita scam balik. Apalah kata. Tapi itulah reality kan. Itulah reality. Hidup manusia ni sampai pandai dia menggunakan kepandaian dia mengeksploitasi orang lain kan, menggunakan kelemahan orang lain untuk mendapatkan benefit untuk diri dia sendiri. Sebenarnya tak salah. Yang salah adalah orang yang tamak. Selalu yang kena scam adalah orang yang tamak. Betul tak? Kalau kewangan ni selalunya orang yang tamak. Sebab kalau dia tak tamak, bila ada orang offer something yang too good to be true, dia akan tolak je cerita dia. Contoh macam tadi kan, macam pendidikan. Anak aku dah pandai bahasa Inggeris kan. Buat apa aku nak belajar bahasa Inggeris? Lain kalau anak aku dia nak pandai bahasa Jerman ke, bahasa Perancis ke. Itu lain lah cerita dia. Kau faham maksud aku? Bukanlah kata dah memang macam tu. Sebab aku dengan dia bercakap pun bahasa Inggeris. Sampai cikgu kat sekolah pun pening dia sebab dia bercakap bahasa Inggeris. Dia cakap bahasa Inggeris British, bukan American cerita dia. Cerita dia. Jadi pening cerita dia kan, cerita dia. Kan? Pernah juga. Tapi macam itulah cerita dia. Tak, jadi kalau kita boleh macam tadi kawal emosi kita. Kan? Bila orang tawarkan something, kita tengok balik. Bila dalam apa juga situation sekalipun, first, don't be panic. Jangan panic. Jangan dapat call tu. Tolong, bukan dapat mesej ni. Member ni sakit lah ni, tolong bayar ni. Aku nak urgent ni dalam masa ni terdekat ni. Bagi third party yang kau cakap tadi. Tiba-tiba tak pergi check, ada buat due diligence, main post saja, hantar je. Naya. Sadaqallahul azim. Selalu aku pesan lah macam kakak-kakak aku sekalipun. Cuma dapat mesej WhatsApp ni kan. Bank lah. Dia dapat pelaburan dia jangan pelaburan dekat social media pun. Tapi ramai orang dapat ni. Memanglah kata. Memanglah orang
Tak, kau ada satu scam yang baru aku tengok dah baru-baru ni. LS scam ni mana? Dalam masa 3 jam dapat masuk 300 dapat 5,000. Oh, dalam masa 3 jam aku siap gelak ah, bang. Tidak ada investment dalam dunia yang boleh buat macam tu. Even forex sekalipun. Tapi ramai orang percaya sebab dia tunjukkan orang lain, oh, aku dah terima ni duit ni. Memang kalau ikut baca time stamp dia tu semua. Tapi kau kena ingat itu adalah geng-geng dia. Seorang scammer yang dah buat dalam satu grup Telegram ke, grup WhatsApp ke, dia orang dah susun geng-geng dia ada 8 orang. Seorang akan bagi macam contoh, bagi macam apa, opening, berfikir betul ke ni, tak betul ke, tapi sebenarnya saja je cerita dia. Jadi pula akan bagi jawapan kononnya orang pada soalan-soalan tu. Kau nampak tak? Itulah kata, even kalau katakan macam yang jenis call daripada polis semua tu kan, dia orang sebenarnya tak betul. Tapi dia orang very prepared tau kan. Dia letak dalam satu environment yang belakang kita pun dengar siren kita polis, dengar ada orang lain lagi bercakap, tengah buat report whatsoever kan. Jadi kita pun dengar surround diri, betul ni, memang betul polis ni ada bunyi kereta siren polis kat belakang, ada dengar orang sebelah tengah bercakap report dan sebagainya kan. So nampak, yalah itu yang menyebabkan apa ni percaya kan. Ya betul. Polis kan. Tak, sorry tadi ada gangguan sikit aja. Tapi macam aku cakap lah cerita dia. Kau tahu dekat US dia buat satu sistem macam ni. Dia buat satu sistem di sini. Ini aku cerita kau US, tapi dia punya scammer daripada India. Okey? Dia pun dapat data daripada mana-mana, dia pun tak tahu macam mana dia dapat tu cerita dia. Biasalah benda data tu kan, bila ada orang hack sebagainya. Ataupun contohlah, dia telefon. Hello sir. I'm come from Microsoft. You have a problem with your Microsoft. Dia kata, I want to attack. Betul. Dia akan bagi tahu, dia kata, cik pakai Microsoft dia ni bla bla lah cerita dia. Aku tak reti cakap bertamil cerita dia. Lepas itu, apa dia nak ialah, oh cik kena install benda ni, dia akan bagi link website TeamViewer. Macam betul TeamViewer, siapa software yang tu. Okey, install kat komputer. Lepas tu bagi dia punya tu. So dia pun access lah. Nampak lah. Tapi dalam masa dia access tu, okey, cik jangan pegang komputer, dia nak access, nak tengok, nak betulkan ni cuma Microsoft sebagainya tu, untuk check license sebagainya. Kawan dia pening sebab apa? Risau juga sebab apa? Sebab yalah dia pakai yang license punya Microsoft. Dia tak target yang pakai pirate-nya Microsoft cerita dia pakai yang license-nya. Jadi orang ni kata orang ni bukan IT literate-nya orang cerita dia. Start kerani biasa je. So dia bagi access. Mamat tu pun access. Lepas tu Mamat tu plan lah tool dalam dia, gadget dalam dia. Faham maksud dia? Satu file dalam dia, komputer. Okay, dia kata thank you sir, bagai-bagai. Pam. Tutup habis lah connection. Jadi, ni scammer ni dia akan buat macam tu. Dia jenis scammer yang nampak macam baik tau. Nampak macam tak ada apa. Okay, tak ada apa lah. Okay, lepas pakai lah seminggu 2. Okay, pam. Problem kat komputer. Masa tu scammer kali kedua masuk. Masa ni kita dapat ni, cik dia kata dia tadi masa yang mula-mula tadi dia kata kalau cik ada problem nanti cik boleh call nombor technical support Microsoft. Ni dia bagi tahu nombor. Jadi dia tak buat certain tu, cerita dia. Dia tak buat pada masa tu. Dia buat dalam masa mungkin sebulan ke 2 minggu selepas tu ke apa. Pam jadi. Jadi orang tu ingat nombor tu. Jadi dia akan telefon. So bila dia telefon, ni dia kata kena beli license lah, kena sebagainya. Itu satu cerita dia. Tapi Mamat tu dah letak dah trojan ke apa dalam komputer dia. Dia dah collect dah semua data cerita dia. Dia letak keylogger sekali, username, password, Maybank ke apa, Maybank lah, international cerita dia, banking cerita dia, semua dah dapat. Kau nampak tak? Dia boleh makan dua benda kat situ, scammer ni. Ya, betul. Dia panggil apa ni, social engineering. Betul tak? Kalau aku lah jadi scammer, aku akan call macam ni tau. Aku call, bagi tahu Encik, kita nak check Encik punya, Encik pakai original punya Microsoft Office kan? Ya betul. Saya nak check Encik punya Microsoft Office punya license. Sebab kita nak bagi yang upgrade version sebagainya. Jadi kita nak tallykan dengan Encik punya cerita. Boleh Encik installkan benda ni sebab kita nak semak benda ni. Okey, nampak? Encik jangan risau. Encik boleh tengok apa yang kami buat depan mata. Ya, kita nampak orang tu buka Microsoft Word sebagainya, tengok license, take notes sebagainya. Dan lepas tu dia belah di situ dia. Wahal dia dah letak something dalam tu. Faham maksud aku cakap tadi? Dia dah setkan supaya nanti dia akan ada problem. Dia akan ada blue screen of death kata dia. Okay. Lepas tu macam tadi dia cakap, lepas sebelum dia letak tu dengan baik dia cakap tak ada apa-apa je, tak ada apa. Okey Encik macam ni, cakap kalau apa ni. Lepas tu Encik akan contact apa-apa Encik jangan tak payah contact saya, Encik contact our nearest
technical support. Nearest technical support. Nearest technical support. 24 hours cerita dia. Lepas itu nearest technical support dia celaka man dia cerita dia. Sama dia nak jual barang lepas tu atau dia memang collect kad credit number sebagainya, whichever lah cerita dia. That's what happened dekat US. Dan kebanyakan diorang ni adalah orang-orang yang ditangkap adalah orang-orang yang orang tua yang guna komputer, orang tua. Atau kata tangan pejabat, kerani sebagainya biasa. Lagi satu ialah dia panggil social engineering juga. Dia panggil scammers dia untuk apa ni panggil social security number. Kalau ni dia pegawai social security, dia nak verify you punya tu supaya pencen dan juga dia punya benefit tu semua dapat maintain. Aku tak tahu benda tu pernah berlaku kat Malaysia tidak. Pegawai pencen call, Encik punya pencen ni masalah ni cik, cerita dia. Kalau aku cakap macam ni kau ada orang buat, aku tak tahu. Jangan salahkan aku. Bagi idea, aku tak nak terlibat dengan benda ni, cerita dia. Itu nak kena tengok juga tu. Dia dah cakap sebab dia dah tak tahulah sebenarnya untuk pencen satu agensi saja. JBA saja yang uruskan. Cuba kau bayangkan. Kalau dapat kos daripada JBA, jangan bercakap. Cuba kau bayangkan. Cuba kau bayangkan, tiba-tiba satu orang tu dapat call macam tu. Aku tak ada menganjur tapi tak pernah terfikir. Tapi tiba-tiba cakap dengan kau ni, tiba-tiba aku terfikir. Kalau ada orang buat macam tu, cik ni nak confirm cik punya pencen ni cik sebagainya. Okey, jadi kita nak verify lah cik sebab takut data yang lama tersilap sebagainya. Sebab kita nak verify, takut nanti kalau ya, jadi kami nak ya, pelarasan sebagainya. Jadi macam ni cik, kami nak nombor telefon cik, cerita dia kan. Nama cik bagi nombor IC cik sebagainya untuk kami mengesahkan dalam sistem lah cerita dia. Mamat ni pula saya lah cerita dia. Siap nak cek nombor akaun tu, minta nombor akaun ya. Masuk ke pencen. Nombor akaun nak masuk ke pencen. Bank mana tanya je cerita dia. Benda ni boleh buat bang, cerita dia. Okey, kenapa aku cakap boleh buat? Okey, fine. Dia pun dapat data tu kan. Lepas tu katalah dia ni hackers ni, cerita dia scammer ni, dia ada akses kepada hackers yang pernah masuk padu, sistem padu. Kau nampak tak? Jadi dia dapat tally data. Kau nampak tak? Dia dapat tallykan data. Jadi kau kena ingat, kebanyakan orang yang guna padu akan menggunakan password yang dia pernah pakai kat bank dan sebagainya. Confirm. Mostly aku percaya 100%. Tak ada 100% pun, maybe 40%, 50% mungkin pakai macam tu. Password yang reuse password, dipanggil reuse password. Kakak dia tak boleh nak access benda lain ke? Dia dah ada semua, mother's maiden name, sebab everything semua cukup. That's why, tak kisahlah polis nak kata apa ni tidak berlaku kecurian data dan sebagainya. Hackers yang pro, dia tak curi data, dia tak viral kan, dia diam je. Tak siapa yang tahu. Even polis pun tak tahu. Tapi bila baru-baru ni kan kecoh, ada duit orang hilang dekat Dungun dan sebagainya, tiba-tiba polis kata ini bukan daripada kecurian data padu sebagainya. Who knows, siapa yang tahu. Hacker takkan cerita dengan orang, melainkan hacker ni nak glamour je. Hackers yang pro dia tak nak glamour pun, dia nak duit je. Dia tak nak orang tahu siapa dia. Dia tak nak orang tahu siapa dia. Dia tak nak apa-apa pun berkaitan. Dia tak nak tahu bahawa orang tahu dia dah masuk. Cerita dia. Kau faham tak maksud dia? Tapi aku ceritakan reality. Tak, tadi itu cerita dia. Itu pencen je cerita dia. Pencen, kredibel SP. ASP, tabur haji, benda-benda ni kan. Ya. Orang kata apa? Benda boleh berlaku bang, cerita dia. Boleh berlaku. Tak, kita fikirlah. Itu contoh dia. Macam contoh. Terutama sekali kepada dia scam boleh berlaku kalau benda-benda berlibat dengan kerajaan ni ialah bila melibatkan kumpulan-kumpulan literate. Maksud dia orang-orang yang tidak ada pendidikan yang tinggi gitu dia. Tak faham konsep pengurusan dengan kerajaan, contoh dia. Macam mana nak jadi banyak orang terpaksa minta third party untuk menguruskannya. Macam masa-masa mula-mula dululah, masa orang Malaysia ni masih baik cerita dia. Di mana ramai orang minta tolong orang lain untuk gunakan mesin ATM sebab dia tak biasa dengan ATM cerita dia. Betul tak? Zaman-zaman dulu, zaman orang baik dulu. Kan? Jadi cerita dia itu yang berlaku cerita dia. Tapi zaman sekarang orang alam cerita dia. Sekarang lain pula cerita dia dengan kes-kes yang banyak berlaku sekarang ni apa? Contohnya My Daddy kan.
Paywave tu, aku ceritakan kau, okey. Aku cerita tentang Paywave ni pada tahun 2003. Tak, 2002, tahun 2000. Yes, tahun 2000. Ada seorang member aku, dia tunjuk satu device, alatan. Dia memang tunjuk, dia bawa daripada US masa tu. Lalu dekat dengan kad. Boleh beli kat Amazon, bang. Ya, dia automatic, dia bukan clone. Dia automatic tarik payment. Dia macam orang tu guna terminal lah cerita dia. Dia macam inilah, dia macam sekarang NFC. Apa juga betul lah, cerita dia NFC. Sama. Dulu orang pakai Paywave, pakai kad. Ya. So orang dah beralih dia pakai Paywave, pakai kad. Orang dah installkan dekat telefon. Telefon. Telefon dah ada NFC. Itu lagi satu lagi flaws tu. Yang boleh terjadi. RFID je cerita dia. Macam ni contoh lah, macam Touch and Go lah cerita dia. Kau bayangkan, kau pasang sensor RFID dekat kereta kau. Katalah ada orang yang ada terminal tau. Dia ada terminal dekat tangan dia cerita dia. Kan? Dia lalu kat tepi-tepi kereta ada RFID tu. Dia ambil. Tak payah dia ambil. Dia ambil 30 sen satu kereta pun cukup lah. Kan masuk dalam e-wallet dia. 30 sen je. Siapa perasan? Ada kau perasan ke? Ada kau nak rasa heran ke? Pelik tak bang? Itu dia. Kau ingat tak kes Ahmad Shah dulu? Aku baru nak sebut pasal tu, bang. Kau jangan Abang Syah tu dia kan dia baca kau kat Facebook. Bukan, aku tak kata dia salah. Aku tak kata dia kesilapan dia keluar dalam TV, dalam berita, dalam apa ni TV3 sebagainya kan. Cerita pasal dia kenderaan mewah dia tu. Tapi sebenarnya dia tak salah pun. Dia bukan ambil duit orang miskin. Dia bukan ambil duit sen-sen dekat bank. Dia ambil duit atas transaction. Masa tu speed. Antara interbanking punya transaction tu. Fee atas tu cerita dia. Di situ je. Banyak orang ingat dia kata, banyak orang kata dia ambil curi 1 sen daripada setiap satu akaun dia. Tak. Dia tak ambil dekat tu. Banyak orang silap, banyak orang tu. Tapi pasal nak menyalahkan dia, nak mensabitkan Ahmad Shah tu dengan kes-kes jenayah dia semasa tu, tidak ada akta komputer, tak ada akta pengambilan. Banyak akta tak wujud. Sama macam kes Pak Mantelo. Masa zaman Pak Mantelo tidak ada akta pengambilan deposit dan sebagainya. Jadi tak ada akta nak sabitkan dengan akta amla pun tak ada je tu dia. Kan? Jadi that's why Pak Mantelo kena 3 juta je, dia bayar cash. Selamat macam tu je. Sebab tak ada akta masa tu. Selepas itu baru diperbaiki akta enactment dan sebagainya. Kau nampak tak? Jadi scammer ni dia akan ambil, dia akan study loophole. Scammer ni mostlynya yang scammers T20 ni aku cakap. T20 bukan scammers B40 yang scam bodoh-bodoh ni cerita. Scammers yang T20 ni yang main juta-juta, ratus-ratus ribu sebagainya ni. Dia orang baca buku undang-undang. Dia orang ada lawyer, dia orang study the whole flow. Sebab tu dia orang tak takut kena saman ke apa ke. Saman bayar. Kau kena ingat. Kalau kau ingat satu benda. Kalau kau buat kesalahan jenayah yang amla ke apa makna kan. Penjara dengan denda je. Kau tak kena sebat. Kalau kau boleh bayar denda, kau berkelakuan baik, boleh keluar awal. Apa nak takut? Yang dia orang rampas adalah apa yang dia boleh rampas. Kalau dia tak boleh rampas, kalau dia tak duit kau kata, sorok dekat kripto ke mana ke. Wallet ada beratus-ratus jenis wallet, boleh tak? Scammers. Okay, that's why aku selalu nak cakap lah. Kenapa scammers yang buat projek-projek kecil ni, yang contohlah orang masuk dia pakai kedai account ni, kenapa dia, kau rasa tak, kenapa dia orang tak pernah kena tangkap? Sedangkan pihak bank tahu akaun mana dia pakai. Polis pun boleh siapa orang dia. Betul tak? Betul lah, sampai aku dah dengar ada satu polis ni cakap biasanya dia orang tak fokus pun pada kes-kes yang bawa pada 4,000 ni. So kalau kau kena scam, kena apa program sekali pun kena tipu ke apa-apa, bawa pada 4,000, selamat jalan Romeo lah. And contoh lah, ini scam yang paling aku rasa paling ikonik lah. Okay? Scam yang paling ikonik yang aku cakap, kalau kau buat scam tu kau takkan kena apa-apa pun cerita dia. Selamat, collection pun bagus, kau akan selamatnya. Kau scam buat kuat. Minyak urut yang kuat besar sebagainya tu. Contohnya, lepas tu kau cakap dengan minyak, kau scam RM50.
Tapi orang tu tak dapat hasil yang seperti mana dia hendak lah. Kau ingat dia nak pergi balai polis nak buat report. Cik, saya dijanjikan ni. Berapa program 50. Polis katalah yang ambil report tu polis perempuan pakat kena gelak je lah cerita dia. Faham tak maksud dia? Dia pun nak block akaun pun tak boleh. Cerita dia. Sebab kau kena ingat, orang yang buat program-program macam ni, cerita dia tak guna payment yang method masuk dalam bank account biasa. Dia pun pakai payment gateway. Duit dah masuk dalam account, dah tak boleh tarik balik. Masuk je, dia punya konsep, kalau aku jadi scammer, orang masuk je duit dalam account aku pindahkan kepada account lain. Sama ada aku keluarkan jadi tunai ke apa ke. Faham tak? Aku takkan biar dalam account. Contohnya kalau aku jadi scammer lah, gitu dia. Sebab account boleh kena frozen. Kau kena ingat, bila account kau terlalu banyak transaction dalam masa satu hari, account kau akan kena beku. Mencurigakan. Jadi, keluarlah cepat-cepat. Masuk keluar. Kau macam ni. Kau pergi dekat mesin CDM. Ni cerita dia. Kau faham? Masuk kat mesin dia. Kau keluar duit pakai kad kau. Daripada account kau. Keluar duit. Sebab kalau kau pakai transfer account, dia boleh detect track account, betul tak? Cerita dia. Ini kau keluar duit dekat pakai ATM kau. Memanglah 4,000, 4,500 je satu hari maksimum kau boleh keluar. Okey? Sekarang 15 maksimum. Tidak, dekat ATM. Ya, 15. Okey, tak apalah, tak kisahlah. Kita anggaplah 5,000. Tak payah tanda banyak. 5,000 je tu. Kau ambil daripada ATM 5,000. Kau dekat mesin CDM ni tau. Kau masuk, kau diri tempat yang sama. Kau keluar duit tu, kau masuk pula akaun yang baru. Akaun lain. Akaun bini ke, akaun anak ke masuk duit lah situ. Kau dapat tak? Bank nak trace macam mana bang? Sampai masuk dia. Sekejap, bank tak boleh nak trace kan. Sebab tak ada hubung kait. Kau faham tak? Kecuali kalau dia tengok timestamp. Masa keluar dan masa masuk. Itu boleh. Tapi bila boleh bank nak check ke benda tu? Tak ada bang. Nampak tak macam mana scammer tu, kalau betul dia bijak macam mana, dia manipulatekan duit, dia pindah ke sana. That's why aku cakap yang scam yang dipanggil credit account yang kecil-kecil macam kau cakap orang 4,000 sebagainya. Tu nak ambil tindakan mana? Sebab duit tu dah tak ada. Kau nak frozen pun tak guna account tu. Betul. Yang kena single die tu. Dia kena ingat satu. Polis tidak akan ambil tindakan frozenkan satu account kalau cuma ada satu laporan je. Melainkan kena ada laporan lebih daripada 50 atas satu akaun tu. Kau faham? Kalau setakat satu ke, polis nak layan kan banyak lagi benda lain nak layan. Sebab tu dia kata bawa bagi kita tak layan. Sebab itu laporan polis, aku cerita dengan kau. Aku cerita tentang laporan polis. Kalau laporan polis kau satu je, dua je. Kalau ada 40 macam Didi Chronicle tu, memang layak lah untuk diambil siasatan dia. Itu yang scammer ni, macam aku cakap lah, scammer ni dia dah study dah semua ni. Dia dah nampak, dia dah tengok kekurangan, kelemahan dengan kelebihan dekat dia, kekurangan dekat orang. Lepas tu loophole dalam undang-undang dan segala-gala. Betul. Itu sistem yang banking dan sebagainya. Kan, jadi itu yang tu. That's what happen lah cerita dia. Kan, kalau kita fikir balik. Yalah, tapi dia lah just nasihat lah. Kalau kita nak elak dari segi penggunaan teknologi, memang mustahil dah zaman sekarang. Kan, nak elakkan jadi penggunaan teknologi, nak elakkan penggunaan social media, sesuatu yang mustahil lah. Kan? Ya, social media ni lah paling banyak sekali. Okey, aku cerita dengan kau. Bila kau selalu post abang kau full lengkap. Okey? Cerita dia. Ada orang akan gunakan crop ke apa sebagainya, lepas tu dia buka akaun lain. Kau ni akaun itu adalah akaun kedua kau. Yang ramai juga yang percaya. Last ramai yang terpenangkap. Betul? Betul. Sebab itu pada aku lah, media sosial ni jangan terlalu declare terlalu banyak dalam tu. Jangan letak sebagainya. Contoh banyak orang lupa nak disable kan ialah birthday dia, tarikh birthday dia sebagainya. Itu pun dah. Kita tahu dalam tarikh birthday saja dah 6 maklumat dipaparkan dalam tu dan sebahagian daripada kau punya IC. Bukan saja kau IC saja. Kau punya status kemudian
Lepas tu dia tengok dekat sini. Oh, lepas tu dia tengok, oh dia ni lokaliti mana, kan? Okey, orang ni dia kecenderungan politik dia mana, dia ni pro mana. Kalau contoh lah kan. Wah, ni berjokong ni dia boleh lah scam untuk projek ni. Cerita dia, dia ada banyak scam lah cerita dia. Tambah pula publish lah nombor telefon. Menarik sungguh lah. Sebab itulah benda tu semua bersatu tu. Sebab big data. Sebab itu macam aku kurang bersetuju dengan single sign on yang Padu buat lah cerita dia. Aku kurang bersetuju sebab centralized data ni pada aku senggup bahaya. Sebab apa? Once kau dapat breach satu tempat, kau dapat breach semua tempat. Kalau dulu, katalah berlaku kena hack dekat contohnya jabatan perangkaan. Hanya data jabatan perangkaan aja. Kau tak melibatkan data-data lain. Cerita dia. Aku tak kata Padu tak bagus. Tapi aku kata kalau nak buat betul-betul kena buat security tahap dewa. Cerita dia. Yalah, sistem Padu tu terlalu besar. Even masa zaman-zaman dulu pun. Sehingga sign on dekat Active Directory pun. Bila dah kena exploit pun sikit boleh. Contohnya pasport. Kita punya IC kan. Kita punya nombor IC ni kan. Kau tahu lah 4 digit belakang tu pun orang boleh dipanggil random generator. Dia boleh dapatkan juga. Dia boleh create apa ni formula dia untuk dapatkan dia punya nombor 4 belakang tu. That's why pada aku sekarang apa yang perlu kerajaan buat lah untuk mengelakkan kena scam ni cerita dia kan. Kerajaan kena tukar semua pasport, semua IC kita. Kerajaan kena voidkan semua IC yang ada. Void kan? Maksudnya batalkan semua IC yang ada. Jadi semua orang yang ada IC rakyat Malaysia ni kena pergi berdaftar balik pergi mengemas kini data dekat jabatan bukan kat Padu, dekat jabatan ini. JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Maksud dia dekat situ dia akan ada dua sesi. Pada aku. Aku lebih suka ada dua sesi. Satu ialah sesi ujian bertulis. Maksud dia kau kena isi bukan saja isi maklumat, dia akan tanya soalan-soalan. Kalau kau sebagai warga negara Malaysia kau mesti boleh jawab. Bila tarikh Malaysia merdeka contoh dia. Cerita dia. Kan basic yang simple. Kan itu soalan. Itu soalan yang basic. Maksud dia negara kita ada berapa belah negeri contoh dia. Berapa negeri. Kalau dia tulis 7, memang bukan warga negara Malaysia. Settle. Senang cerita dia. Ini cara kita nak sorting warga negara Malaysia yang betul dengan yang tak betul. Cerita dia. Kalau macam tu bang cerita dia bang, bukan saja orang yang daripada luar masuk Malaysia dapat IC tu akan tak dapat. Orang Malaysia yang sebenarnya Malaysia pun tak tahu jawapan dia. Tak. That's why orang macam aku yang bagi cadangan ni, aku scammer. Aku yang bagi cadangan ni scammer sebab aku nak jual buku untuk lulus benda tu. Cerita dia. Jual e-book untuk luluskan benda ni, exam ni dia panggil. 10 soalan ni aku jual dia punya soalan bocor dia. Cerita dia. Tapi kau kena ingat dengan cerita bagus cerita itu. Lepas tu dia ada satu lagi sesi dia panggil sesi interview. Duduk 5 minit je cakap dengan pegawai tu. Pegawai tu akan tanya soalan, cakap. Kalau dia boleh berbahasa Malaysia walaupun caca marba, dia warga negara Malaysia. Kalau dia tak boleh langsung berbahasa Malaysia, dia kena letak di tanda pending. Sehingga next punya inilah siasatan. Betul tak dia ni warga Malaysia? Kalau tanya apa khabar, dia tak boleh jawab. Khabar baik. Tu bukan warga negara Malaysia dia. Tak, kau faham maksud aku? Dia tak boleh jawab dalam bahasa Cina, dia bahasa India, tak kisah. Faham maksud dia? Kalau dia boleh bercakap dalam salah satu daripada dialek dalam Malaysia, even dialek dalam Malaysia yang maksud aku dialek yang betul-betul yang ada suara kemelayuan cerita dia. Then okey cerita dia. Tak kira dia dialek Kelantan ke apa sebagainya. Tak perlu bahasa baku pun cerita dia. Kau faham maksud aku? Ada itu dia cara begitu kita dapat menapis. Bila kita dapat menapis tu, kita dapat mengunsahkan skema lepas ni cerita dia. Sebab skema menggunakan data lama. Sebab ini pakai data baru. Kau faham tak maksud dia? Bila cerita dia macam dia orang dulu selalu cakap data IC kita ni memang secure. Betul secure. Kita antara negara yang mengamalkan sistem yang paling awal dalam dunia ni. Kita ada pasport IC, kita ada IC yang ada chip, kita ada pasport yang ada chip. Kita lah negara yang pakai cap jari dua-dua belah cerita dia. Awal kita negara yang implementkan macam-macam teknologi yang canggih gila ni cerita dia. Lebih awal daripada Singapura yang dikatakan maju dan sebagainya, US pun cerita dia. Kita license kita, lepas tu kita ada satu sistem yang verifikan semua benda cerita dia. Banyak kita mulakan dulu, tapi kita tak implement.
Jadi pada aku, macam mana kita nak sekat skema ni ialah kita kena sekat dia punya oksigen dia. Oksigen dia, data dia tu. Ya, oksigen dia adalah data. Macam mana kita nak sekat supaya data tu dia tak boleh nak manipulate dengan data yang sedia ada. Dia kena dapatkan data baru untuk certain benda. Betul tak? That's why aku cakap tadi, dia kena ada buat satu lah. Contoh macam tadi kan, kita kena didik, maksudnya dalam TV, dalam berita, bukan berita lah, dalam siaran-siaran dalam kan keselang-selang antara berita, advertisement yang dalam tu, kita kena terangkan macam mana scammer, modus operandi scammer, apa scammer yang jangan angkat telefon nombor yang tak kenal cerita dia. Install through caller ke apa, tak kisah whichever cerita dia kan. Kalau ada panggilan daripada mahkamah pada hari Ahad, jangan gampang lah kata nak, sorry to say lah, nak layan cerita dia. Takkan ada mahkamah nak keluar pada hari Ahad cerita dia. Even mahkamah yang dekat negeri dekat Terengganu dengan negeri-negeri yang memang bercuti pada hari Ahad pun dia tidak akan keluar pada hari Ahad. Dia mesti akan call daripada Isnin sampai Khamis saja. Hari yang call. Hari Ahad, ya walaupun sebab ada negeri cuti hari Jumaat je tu, ada hari kerja Jumaat, tapi tak ada. Hari Jumaat dia tak akan call cerita dia. Kau faham? Dia waktu call jabatan kerajaan yang Isnin sampai Khamis saja. Sepatutnya kalau ada betul-betul pun. Tapi macam polis tak akan telefon, melainkan dia telefon, cik, nama ni. Okay, cik datang ke balai untuk ambil keterangan. Dia tak ada cik, kena dia akaun apa sebagainya, tak ada. Dia tak nak perlu tahu pun. Betul lah. Dia satu lagi isu yang dia sekarang collector. Debt collector. Yeah, that's why debt collector. Aku percaya 100%. Debt collector adalah bangsat yang paling celaka yang mengupah hackers untuk masuk dalam jabatan kerajaan data. Depa bayar dekat telco untuk dapatkan data kita dekat telco. Depa dah bayar dekat budak-budak budak-budak KDSP ke apa ke untuk dapat data kita dekat KDSP bila dekat mana kita kerja sebagainya. Aku percaya benda tu bocor kat situ. Yalah, sebab tiba-tiba dia telefon office kan. Tiba-tiba telefon kakak kita kan. Mana kau dapat kan? That's why aku cakap, that's why ada celaka yang jual data-data tu. Celaka dekat telco, celaka dekat jabatan kerajaan lah. Even lepas ni mungkin celaka dekat dalam padu je tadi. Sorry to say, kepada penonton-penonton ini perkataan celaka adalah perkara normal dalam podcast ni. Itu dia. Sebab kita nak menceritakan benda celaka, terpaksalah kita sebut perkataan celaka. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan itu untuk menerangkan perkataan celaka tu sendiri. Berapa kali celaka tu sebut? Itu dia. Tapi betul. Benda tu aku percaya bahawa data-data tu dibocorkan oleh pihak-pihak yang dibayar oleh tentu. Sebab ada satu masa dulu, aku ingat lagi. Data LSP dibayar 30 sen satu data. Itu dulu. Sekarang tak tahu. 3 ringgit kot. Cerita dia. Kenapa data KDSP penting? Sebab data KDSP penting sebab data KDSP mengandungi nama kau, nombor IC kau, lepas tu waris kau. Betul? Anak bini, cerita dia. Lepas tu dalam KDSP juga majikan kau. Previous majikan sebelum rekod dia, cerita dia. Lepas di situ adalah tangga gaji kau. Kau tahu dah boleh baca tangga gaji kau berapa? Daripada situ, senarai caruman tu. Dia banyak data yang boleh dijual kat situ. Itulah data Hermes pun boleh kena hack. Kena curi. Itu pekeso, baru ni pekeso kan kena hack itu dia. Pekeso, data Hermes. Ini semua data-data yang memang banyak value lah kan. Data yang connected to every aspect of your life lah. Betul kata. Sebenarnya pada aku lah data dia tak boleh terlalu link everything dalam satu tempat lah. Ya, aku setuju. Kita suka lambatkan satu data tu dalam satu tempat. Maklumat peribadi kau satu kan. Kau link pula maklumat keluarga. Maklumat keluarga satu pula maklumat keluarga. Dan ni aku cerita dengan kau kan. Kau anak kau mungkin tak masuk sekolah rendah lagi. Aku dah ada anak dah masuk sekolah rendah, sekolah menengah. Okey, cerita dia dah masuk universiti pun dia. Dia ada satu data dipanggil APDM dekat Kementerian Pendidikan. Kau kena update dekat situ lah slip gaji segala-gala mak nenek segalanya, satu data family sebagainya. Itu data APDM. Belum lagi yang lain data dekat sekolah saja. Kau nampak tak? Betul sekali. Kalau push satu data kau dapat semua sekali data. Itu yang aku takut dengan padu. Cerita dia. Aku takut dengan padu. Kenapa aku selalu rasa macam macam tu nak cakap lah macam aku tak boleh nak komen pasal padu sebab takkan aku tak isi pun lagi. Tidak betul. Bukan. Dia mandatory kepada kaki tangan kerajaan. Tapi yang bukan kaki tangan kerajaan tak mandatory lagi lah cerita dia. Tapi mungkin akan jadi mandatory. Tapi pada aku, kalau aku tanya aku,
Kalau kau tanya aku kurang nak akses kepada benda tu. Sebab apa cakap? Kalau dia pernah data aku dengan lembaga hasil, check lah dekat lembaga hasil. Dia pernah data aku dekat KWC. Check lah. Sebab, kenapa aku tak nak share semua ni dalam satu tempat? Sebab, pada aku, okey lah dia kata subsidi sebagainya, setakat subsidi, belambak cerita dia kan. Berapa lah sangat. Okey, macam ni cerita dia. Ada orang kata, ni kena isi data ni untuk dapat. Kenapa kita tak guna data yang kita isi untuk dapatkan RM100 yang baru ni? Yang apa ni? Apa data, apa bantuan khas, apa? Yang dapat RM100 tu kan, cerita dia. Untuk orang dewasa sebagainya tu kan. Kenapa dia tak guna data tu untuk handlekan subsidi? Sedangkan benda sama juga orang kena isi. Kenapa tak kena ada data baru? Cerita dia. Kena dapat ada sebab aku tak setuju. Jadi sebab apa? Kenapa kita nak mudahkan skema? Cerita dia. Percaya tak aku cakap kau? Skema ni sanggup bayar. Walaupun satu data pun RM10 atau RM100 pun dia sanggup bayar. Sebab budak-budak ni gelap mata. Budak-budak yang dia jaga data ni, percayalah aku cakap. Itu yang tak dapat hack. Itu kalau tak ada boleh hack. Kalau boleh hack lagi senang cerita dia. Free je data. Kalau dia pun tak boleh hack, dia pun just boleh bayar je cerita dia. Budak-budak ni sanggup. Sebab tambah lagi budak-budak ni ada bermasalah main judi online ke apa ke sebagainya. Atau ada masalah kewangan ke, kaitan dengan bank ke apa sebagainya. Atau nak bergaya mewah nak pakai, orang pakai iPhone 15, 15 kan. Dia tak ada kan. Dia teringin nak pakai iPhone 15. Apa dia buat? Dia ada pegawai bahagian ni. So dia jual data-data dalam. Contohlah data dalam koperasi pun cukup lah. Berapa banyak data dalam koperasi? Contohlah apa-apa koperasi lah kau daftar. Gitu dia. Betul? Katalah aku duduk pegawai data dekat koperasi kan. Aku handle data koperasi. Kalau dia orang datang, cakaplah, cik, dia tahu kita ada 10,000 anggota koperasi, ahli koperasi. Jual satu tu RM1. Kita ada RM10,000. Betul tak? Ada juga sebenarnya orang-orang yang menggunakan data-data yang dijual ni konon-kononnya pada asalnya tujuannya bisnes. Advertisement kan ada sekarang ni program. Satu program yang aku dah pernah dengan cerita. Ya, rasa kau pun pernah terlibat kot. SMS Plus tu kan. So, mana nak dapat SMS tu kalau tak ada orang yang menjual data? Ya, tu cerita. Dia mesti ada senarai nombor telefon. Cerita dia. Betul. Itu. Dapat nombor telefon tu. Telco. Bila kau dapat nombor telefon, kau akan dapat apa? Bila kau dapat nombor telefon, kau akan dapat tahu alamat pendaftar yang daftar telefon tu. Kemudian kau dapat nama orang yang daftar telefon tu. Biasanya kadang-kadang sekarang ni kau dapat nombor IC orang yang daftar telefon tu. IC sekarang ada. Betul, ada nombor IC. So, apa lagi dah cukup? That's why scammer makin membiak dekat Malaysia kerana tu. Bukan kerana kita penguasaan tak apa banyak. SPRM, PDRM sebagainya berapa sangatlah cerita dia. Kemampuan dia orang sebab dia pernah handle banyak kes lain. Jenayah lain. Cerita dia. Maksud aku dia kena ada satu task force. Kerajaan wujudkan satu task force untuk handle scammer saja. Maknanya dia punya penguasa scammer ni kena ramai je dia. Dia ambil daripada semua jabatan-jabatan contoh dia. Letak nama SKMM ke kan? Suruhanjaya. Ya. Duduk bawah contoh Suruhanjaya tak kisah kita kan ada banyak agensi yang berkaitan dengan security, cyber security ke apa ke. Cyber security, MyCert, cyber security, SKMM. Maksudkan wujudkan satu entiti. Maknanya dia ada dua, sama ada kita boleh ambil secara dipanggil lanjutan yang belajar secara sambil kerja tu kan, cerita dia kan, daripada budak-budak yang lepas tu intern, budak-budak praktikal sebagainya duduk dalam ni membuat kaji selidik tentang atau membuat penyelesaian tu, siasat kes sebagainya yang berkaitan dengan scam. Sepatutnya kerajaan implementkan benda tu, jadi kita dapat kurangkan. Lepas tu hukuman kepada scammer ni kena dinaikkan. Sebab scammer ni boleh terlepas. Okey, kenapa aku cakap scammer ni boleh terlepas? Sebab dia penjara dan denda je bang. Kalau ada sebat, kau agak-agak ramai tak scammer? Untuk scammer tak ada. Umur 50 tahun ke atas dia berkata yang warga emas tak boleh kena sebat kalau ikut biasa. Tapi kalau kes scammer boleh kena sebat. Dia orang takkan buat punya cerita dia. Betul aku cakap kau. Kerajaan kena tangani benda ni sebab masalah ni kita dah rugi banyak cerita dia. Juta, bilion. Bilion dah bang. Itu belum kita kira
kita kira scammer daripada Nigeria, daripada Afrika, semua tu sebagainya, daripada Europe, China. Even sekarang ni pun scammer daripada luar tu dah jadikan Malaysia tempat pusat operasi dia orang. Ya, ada satu viral, satu cerita tu. Mamat tu aku lupa nama dia, King apa lupa nama dia. Negro daripada dia ni orang biasa-biasa je dekat Afrika, dekat Nigeria, lepas tu datang ke Malaysia, jadikan pusat operasi kat Malaysia, lepas tu rasa panas kat Malaysia dia lari ke Dubai. Dia cuma kantoi kat Dubai pasal dia terlalu mewah sangat. Orang nampak pelik dengan apa kerja dia kat sana. Dapat kena tangkap. Dia glamour dekat TikTok, dengan Instagram dan sebagainya. Apa ya kan? Dia pun jadikan Malaysia sebagai pusat scam. Jadi selagi mana kerajaan kita tak buat implementkan benda scam ni, cerita dia. Tak 100 jam 30 minit kita dah bercakap benda ni, scam ni. Bayangkan betapa kalau nak ikut scam ni satu hari pun tak habis nak cerita. Betul, takkan habis pun. Isu takkan habis pun. Tapi balik cerita dia, satu penguatkuasaan, satu akta, satu lagi macam mana nak take over benda-benda ni, cerita dia. Nak solve ke isu ni. Tak ada pendidikan. Sepatutnya pendidikan tentang scam ni patut dekat sekolah dah diteritakan, cerita. Masuk dalam civic, apa pendidikan moral, cerita dia. Tak tahu? Aku tak tahu. Aku dah lama tinggalkan bidang sekolah, cerita dia. Maksud aku macam itulah. Maksud aku macam tu. Tak kira lah ustaz ke. Tapi kalau nak cerita pasal nak bawa masuk dalam pengajian Islam. Okey. Kalau nak masuk dalam cerita pengajian Islam, ustaz pun ada buat. Ustaz dengan lebay pun, ustazah pun ada buat pakai scam sebagainya. Scam kurma lah, scam apa segala, kismis dapat mana ni cerita dia. Tu pun satu hal juga cerita dia. Tak boleh cerita dia. Kan cakap kan banyak orang sakit hati cerita dia. Tapi tu kan kenyataan dia. Jadi aku rasa ada tambahan lagi tak? Banyak lebar kan yang kita mengupas isu ni sebenarnya. Pemikiran kan. Dan kalau kita nak cerita kes pun banyak lah kita boleh baca lah. Boleh tengok dekat social media kan. Rasa banyak sangat dikongsikan contoh-contoh macam mana kena scam. Melalui grup-grup WhatsApp, Telegram kan, ada orang selalu lepas pasal even ada call macam ni, jadi even dia orang record pun sendiri kan macam yang best tu kalau kau perasan, kebanyakan yang bercerita dengan kita tu, dengan kau, dengan aku sebagainya, bercerita tentang masalah scam ni selepas dah jadi kena baru nak cerita. Bukan sebelum tu nak cerita. Yang aku nak highlight sikit lah. Scam cinta. Love scam. Mungkin kau pernah ingat terjadi pada salah seorang rakan kita lah kot. Dia satu kita dah kan. Itulah kita dah bercerita apa saja untuk bukan duit saja, malah jiwa dan raga. Sehingga bervideo call dan sebagainya dan direkodkan. Kawan kita tu. Okey, aku dah aku sorry. Bukanlah berlainan jadi. Ataupun berlainan jadi. Tak, aku nak mengingatkan yang mana satu kes kawan. Kita dah lama aku dah fikir tadi kan, tiba-tiba dia cakap, okey aku ingat lah kawan tu. Lepas tu kena ugut. Betul. Benda-benda macam ni kadang-kadang berlaku pada orang-orang yang satunya dia kekurangan kasih sayang tu satu hal. Satu lagi yang orang kata yang kesunyian tu satu hal. Satu lagi yang terlalu menghidupkan hawa-hawa. Aku gelak. Sorry aku terpaksa gelak dia. Sebab bila aku mengingatkan yang kes kawan seorang tu, aku tak tahu nak cakap lah macam mana lah cerita dia. Kau bayangkan ugutan tu sampai dia kena bayar banyak kali. Betul. Itu dia kata. Kita tak tahu yang sebelah sana tu betul ke perempuan. Ataupun kalau pun betul untuk perempuan, dia cakap dia suruh kau rekod yang kau punya, bukan dia suruh kau rekod kau punya. Yang dia punya. Ataupun dia akan tunjukkan yang dia punya pula, tapi kau sendiri cerita, kau dah tengah syok sangat, kau lupa nak rekod yang dia punya. Dia rekod yang kau punya, kau nak rekod. Siapa gunakan yang dia rekod kau punya. Kau balik. Kau dah sama-sama syok. Dia syok, kau syok, tapi kau tak sedar dah kau syok, dia tengah rekod kau punya. So dia gunakan apa yang dia rekod tu untuk kau balik. That's the thing bang. Kalau kau nak tahu, itu yang berlaku dekat banyak negara lah, sampai pemimpin negara diugut oleh banyak ejen-ejen asing luar sampai tergadai negara. Benda tu dah berlaku daripada ratusan tahun dulu, cerita dia ribuan tahun, daripada zaman Julius Caesar sebelum tu lagi. Dan banyak negara tergadai sebab benda gitu. Itu adalah satu bentuk scam jugalah cerita dia. Ugutan. Love scam tu bahaya sebenarnya. Asal
scam kan. Dia suka seronok-seronok bercerita konon-kononnya secara online kan, rekod sana, rekod sini, call sana, call sini, even yelah, kau pernah dengar dulu istilah menggunakan phone? Jampi ke apa? Pukau. Bukan aku. Tidak, bukan. Maksud aku pukau ya, pukau jampi pakai phone ke apa macam Bukan jampi phone. Sorry aku sebut kata ni, sebab tu tak boleh sebut lah kan. Tak boleh sebut. Phone sex. Kau pernah dengar dulu istilah phone sex? Tahu? Talian 600. Aku pernah nak buat bisnes tu. Satu masa dulu. Tidak, satu masa dulu. Okey, cerita. Ini pengakuan. Satu masa dulu aku pernah berfikir untuk membuat bisnes tu. Masa aku di balik Malaysia, benda yang itulah antara benda bisnes yang aku nak buat. Line 300 atau line 600, cerita dia. Dia akan call, dia akan bayar ikut timing dia tu, sebagainya, potong dekat telco sebagainya. Satu yang dekat di sebelah sana tu, kan, yang punya phone set worker tu, makcik-makcik tua gigi pula tak ada cerita. Tapi ayat power. Tapi itu benda yang berlaku dekat US. Aku cerita kau, itu benda yang berlaku dekat US, cerita dia. Kenapa benda tu berlaku di US, tapi ni di Malaysia tahu. So maksudnya dulu aku tak tahu sekarang pun mungkin boleh record lagi. Kan dia orang sekarang tu berbual buat phone sex. Ada. Masa record, bila record, dia orang record apa perbualan benda yang cakap tu dia orang record. And dia punya tu experience sama dengan 4G. Apa 3GP dulu punya cerita semua dalam ni. Tak tahulah bang, susah nak cerita. So kata hati-hatilah. Okey. Telefon kau pun berbunyi juga lah, cerita dia. Okey lah. Aku rasa kita tamatkan lah video ni setakat ni, cerita dia. Okey. Untuk video yang akan datang, okey, kepada siapa-siapa yang tengok video ni, ada satu tajuk yang bagus untuk kami kupaskan. Okey, bincangkan secara santai, boleh. Tapi kalau rasa nak join dengan kita punya video ni, cerita dia, video sembang santai ni, okey, bagi tahu. Nanti kita akan invite untuk jadi guest. Kita bincangkan. Kita akan call sebagai guest. Ya. Ya, kita tak tuduh siapa-siapa, kita tak jatuhkan siapa-siapa. Ini bukan cerita macam orang lain. Ini cerita santai-santai. Kita borak, kita cerita pengalaman sendiri. Apa yang kita tahu. Kita berkongsi sedikit banyak ilmu yang ada. Ya. Kita tak perfect. Kita berkongsi apa kita tahu. Tidak, kita tak perfect. Kita sendiri pun tak perfect. Cerita dia. Aku tak perfect, engkau tak perfect, kita tak perfect. Jadi kita hendak sekadar mengingat untuk sama-sama kita. Jadi kepada siapa-siapa yang tengok video ni yang kemudian subscribe video, kami harap tolong subscribe kami untuk kembangkan lagi channel ni supaya kami boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Okey, jadi tolong bantu kami untuk share kan. Lagi banyak ramai yang share, ramai yang tengok video ni, kita dapat kongsi maklumat, kita dapat info sebagainya. Jangan tanya kami siapa, kami tak penting. Yang penting kita adalah kita, sama-sama kita. Kita adalah kawan-kawan, kita adalah seorang orang biasa. Okey, jangan tanya siapa saya, siapa kawan kita ni, tak penting. Kita tak penting dalam satu konsep, dalam konsep bermasyarakat kita tak penting. Yang penting apa yang kita kembang, apa yang kita share, apa konten yang kita bincangkan secara santai dengan kawan-kawan, gitu dia. Ini anggaplah ini macam sembang dekat kedai kopi, sembang lepak-lepak borak biasa je, gitu dia. Dan kita tak bias mana-mana, gitu dia. Kalau tak betul kita bantai je, gitu dia. Jadi terima kasih kepada yang apa yang terlajak kata, terlaju bicara, perkataan-perkataan yang keluar tu mungkin ada pihak-pihak yang rasa tersinggung, tak suka dengan perkataan tu, mungkin tak sesuai juga dengan anak-anak kan. Apa? So masing-masing dengan nasihatkan kami. Tak pisah masing-masing lah. Itu berkaitan dengan jati diri masing-masing dan sensitiviti masing-masing. So masing-masing pandailah menapis sebab kita semua dah besar. Yalah, lagi satu. Kalau rasa konten ni tak sesuai dengan budak-budak, okey, elakkan benda tu dilihat oleh anak-anak. Nasihatkanlah kami. Itu je tu dia, nasihatkan kami. InsyaAllah kita tiba nasihat. Okey, jadi kalau ada tajuk-tajuk yang best nak diceritakan, nak kami bawa sembangkan, kami ulaskan cerita dia, tak kisahlah apa benda sekalipun kan. Sebab kami berbuat apa saja. Kami akan bawakan catatan. Selagi ini tidak melanggar tata susila, tidak melanggar agama, tidak melanggar undang-undang, insyaAllah kita bincang. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.